Assalamualaikum. Penat aku mengajar budak Alan ni tau. Assalamualaikum. Hai semua. Hai. Terima kasih Aiza. Ya Allah kau orang. Sebenarnya kan, Cik Pa lupa je Cik Pa live. Cik Pa letak kat situ kan, Cik Pa pergi kat belakang. Pergi kat belakang. Nak keluarkan bakul ni. Rindu pula bakul ubi. Hai semua. Liza. Selamat Zoho. Sorry lah, Cik Pa tadi lepaskan azan dulu. Sepatutnya Cik Pa solat dulu. Tapi telah ngam-ngam tengah buat live kan. Tekan lah azan. Itulah. Lepas tu kita azan dulu Tapi dah kumpulkan dia dulu kan. Apalah Cik Pa nak. Assalamualaikum Cik Pa. Sahabat-sahabat. Hai semua. Cik Pa nak cerita dengan korang. Belakang rumah Cik Pa ni dikunci pula. Belakang rumah Cik Pa ni belum sambung tau. Nak tinggal rumah orang tua kan. Sekejap Cik Pa keluar sekejap. Ni belakang rumah. Nanti dah I beli banglo 1 juta 2 juta nanti I tunjuk kat belakang rumah I lah. Hari ni I tunjuk sikit je. Assalamualaikum sahabat dan sahabat. Hai Abizul, macam mana? Hari ni sales okey tak? Hari ni sales okey tak? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Hai Kak Mahadi. Guys, okay. Yes. Thank you. Thank you yang tag kawan-kawan. Thank you Liza. Suara Cik Pa okey tak? Cik Pa hari ni dekat rumah. Cik Pa baru je balik daripada tengok mana Cik Pa ada cuti. Cik Pa tak cuti. Seorang suri rumah, seorang founder, seorang ibu, seorang wanita. Alhamdulillah sales okey. Selepas Cik Pa balik itu ada sales lagi tak? Semalam ada dapat sales berapa, share lah dengan Cik Pa. Cik Pa happy tau kalau orang share dengan Cik Pa sales Cik Pa. Cik Pa suka sebab itu adalah push, salah satu push kita. Bila kita push dapat sales yang macam Cik Pa suka. Hari ni Cik Pa saya dapat RM600, RM400, RM300 pun syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dapat RM200, RM300 pun okey. Thank you semua yang masuk. Hai Nurizam Rahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam yang bagi salam. Okey, Cik Pa tengok hari Ahad pun korang buat kerja juga bagus korang. Best. Niaga kecil-kecil kan. Minyak gila guys. Dah naik harga minyak RM50. Bayangkan nanti Cik Pa nak buat konten lah. Bawa RM100 pergi kedai, apa yang dapat? Sekarang kalau dulu RM50 kita boleh beli bawang, beli bawang putih, bawang merah, cili kering. Boleh belilah udang kering. Sekarang RM50. Semata-mata beli minyak masak sahaja. Jadi korang kalau nak goreng kari pap, korang bayangkan minyak yang korang masak tu agaknya berapa kali kena cycle minyak aku tak tahulah. Cik Pa nak share dengan korang 14 hari ni kan Cik Pa cuti kan, Ahad kan. Cik Pa mana ada cuti lah, hari-hari Cik Pa kerja. Okay, so rasanya minggu ni lah Cik Pa rasa Cik Pa duduk kat rumah. Selalunya Cik Pa tak dekat rumah. Cik Pa akan jadi janggal bila hari Sabtu Ahad Cik Pa dekat rumah. Gila guys, Cik Pa boleh macam beku sekejap. Cik Pa kalau hari Sabtu dengan Ahad, kalau duduk dekat rumah, Cik Pa beku tau, jam. Aku nak buat apa lah. Cik Pa macam, aku tak kerja ke hari ni? Sebab Cik Pa ni terlalu hyper tau. Cik Pa ni terlalu sangat suka bekerja. Tak tahulah spesies apa Cik Pa. Cik Pa suka bekerja. Cik Pa suka bergerak. Pergi sana, pergi sini. Cik Pa suka bergerak. Tapi kalau bila hari Sabtu, hari Ahad, Cik Pa tak tahu Cik Pa nak buat apa. Kalau dulu Cik Pa suka rancangan tengok melodi. Tengok kat depan hari Ahad kan. Tengok melodi sambil-sambil kemas rumah. Sekarang Cik Pa dah tak ada aktiviti macam tu. Tengok TV ke apa ke. Tak ada guys. Nak tengok Mak Kilau pun tak sempat. Cik Azri banyak kali ajak Cik Pa, cuma tengok Mak Kilau. Dia tak tahu aku nak Mak Kilau kat mana. Semalam saya beli minyak, harga lama lagi. Untung sebab ada stok. Ada stok lagi Cik Zam. Okay. Cik Pa belum lagi. Minyak. Cik Pa tak pernah beli minyak botol besar. Aku jarang masak. Cik Pa jarang masak. Apanya Cik Pa nak masak dalam rumah? Cik Pa tinggal 2 orang je, 3 orang je. Cik Iyat, Cik Pa dengan Neri. Jadi kalau Cik Pa rasa Cik Pa masak hari ni kan, rasanya kalau sambal tumis tu Cik Pa masak, sambal tumis tu seminggu tak habis. Kalau masak lauk tu kan, susah betul nak habis. Jadi Cik Pa rasa bazir aku masak.
Cik Pa lawa pergi emak memang cantik. Sentiasa presentation kena sentiasa cantik walaupun duduk dekat rumah. Gitu. Cik Pa hari ni syukur Alhamdulillah. Cik Pa bawa balik kedai Dobi. Cik Pa balik kedai Dobi. So Cik Pa pergi kedai Dobi tu. Hari ni pulang kunci Dobi dengan owner Toke Dobi tu. Owner Toke Dobi tu Cina tau. Baik gila. Carilah orang yang baik macam gitu. Uncle ni baik gila dengan Cik Pa tau. Uncle Cina ni lah yang sewa kedai tu. Fa, you sudah sewa saya punya kedai sudah berapa tahun? Lama Uncle. Saya rasa ini kedai nombor 3 saya punya. Saya sudah sewa dengan Uncle 7 tahun. Wah, lama you sewa I punya kedai. You lah Uncle. So Cik Pa hari ni pulang kunci dia. Kan Cik Pa dah tutup kedai Dobi kan. Uncle tu pun baik. Rupanya deposit Cik Pa banyak weh dengan dia. Kalau aku nak ambil duit tu boleh je. Boleh je Cik Pa ambil duit dekat dia. Tapi kita Uncle ni tolong Cik Pa masa susah. Uncle ni tolong Cik Pa masa susah. Jadi bila Cik Pa dah, bukan Cik Pa cakap dia dah senang. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah Cik Pa dia ada zon yang selesa sekarang. Okay. Untuk masalah kewangan tu dah tak ada. Cik Pa tak ada macam royan, macam runsing, macam Cik Pa dah tak ada masalah kewangan lagi. Syukur. Semoga Allah tak tarik segala nikmat yang diberikan kepada Cik Pa. Cik Pa bersyukur. Okay. Tips dia apa dia? Tips dia kita selalu bantu orang. Selalu sedekah, selalu bantu orang. InsyaAllah rezeki kita tak putus. Okay, kita tak nak rezeki kita putus. Jangan putuskan silaturahim dengan orang. Jangan putus bersedekah. Itu tips dia. Kan? Sebab Allah perlukan kita untuk kita terus bantu orang, terus kita bersedekah dengan orang. Kalau kita bisa separuh, kita tolong orang. Itu tips dia je. Korang-korang semua, Cik Pa tips apa berjaya, Cik Pa tips apa nak kaya, Cik Pa. Itu je. Gitu. Warna nude cantik ke? Nude apa? Cik Pa, awak segak nak apa segak? Segak pakai tudung warna tu. Cik Pa jarang warna ni kan? Ni warna hijau apa nama dia? Hari ni aku terjebak juga beli baju ni. Baju yang macam gini yang trending-trending. Maklumlah guys, kalau trending masa itulah kita beli walaupun murah. Tak apa, mak beli dekat Muaz. Beli dekat Muaz. Tudung pun murah dekat Shopee, harga dia RM9.90. Cik Pa suka pakai tudung-tudung macam ni, setting-setting macam gini. Ni ronyok sebab tadi Cik Pa buat apa style lagu? Oh, Cik Pa buat macam ni tadi. Buat macam ni. Okey, Cik Pa buat macam ni tadi. Jadi Cik Pa kembangkan gini pula. Tudung murah saja, buat baju pun murah, tapi kita boleh bergaya lagi, nampak macam high class. So hari ni Cik Pa pergi pulang kunci. Cik Pa tahu Cik Pa tak ada mesin basuh baju dekat rumah. Tadi pergi kedai Dobi, tengok kedai Dobi sendu, hati jatuh retak 1000 kali. Ya Allah, bisnes yang kita bina kan, tiba-tiba tutup kan. You all bayangkan. So Cik Pa rasa macam tak apalah, ini bukan rezeki Cik Pa. Haji cakap, tak apa, aku reda, aku lepaskan. Aku kena lepaskan macam itu. Apa kau kena lepaskan kedai Dobi ni? So Cik Pa reda. Mungkin ada yang sesuatu macam Kak Maria Tunku Safi cakap dengan Cik Pa, sesuatu Allah yang uji kita yang besar tu jangan selalu kita rasa macam sakitnya aku, susahnya aku. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku berbual kat tepi lorong bilik air ni? Cik Pa berbual kat lorong bilik air. Lepas tu Cik Pa rasa Allah tu uji Cik Pa yang terlalu, yang rasa tak semua orang boleh handle masalah tu. Kan mungkin korang pun ada yang masalah, yang korang ada dapat masalah lebih teruk daripada Cik Pa. Tapi inilah setiap manusia diuji masalah yang berlainan. Lain-lain bentuk, lain-lain yang datang, ujian yang akan datang. Macam hari ni Cik Pa rasa macam aku dah ready. Apa yang Allah tarik kita pada hari ini, sesuatu Allah tu uji kita. Ingat dia nak bagi yang lagi besar, yang lagi bagus, yang lagi baik selepas tu. Tak apa. Reda, ambil telan, hadam dan jalankan hamidu. Jangan keluar daripada landasan. Setiap kali apa yang Allah uji kita, okey hari ni apa ujian aku, apa hari ni ujian aku. So tempuh dengan tenang dan enjoy dengan kita punya ujian tu. Memang sakitnya aku di sini, di dalam hatiku, sakit di sini, sakit sangat. Memang sakit gila guys. Okay, nak kalau orang sakitkan hati kita, orang yang ada bersama kita, yang orang sayang sakitkan hati kita, it's okay. Luka dia sekejap je, tapi memang sakit. Tips dia istighfar, tarik handbrake, relax. Jangan tengok handphone, jangan jumpa dengan kawan sekejap. Mungkin korang yang jenis yang down, yang jenis yang 2 hari macam Cik Pa. Cik Pa yang jenis yang down, kalau masalah itu lalu berat sangat untuk Cik Pa akan rasa down sangat, betul-betul downgrade diri kita rasa diri kita downgrade kan, kita rasa macam kununya aku, apa ni, poyoknya aku kan. You all, apa yang tips ni, korang jangan tengok handphone, jangan tengok handphone, jangan tengok media sosial.
Jangan tengok video sosial sebab benda-benda ni akan mengganggu korang punya fikiran. Apa yang korang boleh buat, korang kena banyak sangat istiqamah. Okay, itu tips dia. Sebab kita seorang peniaga, macam Cik Pah seorang yang meniaga. Selalu kita akan dengar netizen yang orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang tu cakap macam itu. Kadang-kadang kita down. Cik Pah nak cerita pasal down juga, ya juga ni. Macam hari ni nak ikutkan Cik Pah down juga sebab Cik Pah rasa macam, ya Allah, kedai ni aku sayangnya. Hari ni aku dah kena serah balik dengan owner. Aku berniaga dah lama dengan ni. Tapi Cik Pah cakap, okey tak apa. Allah nak tarik yang benda ni, tapi Allah nak kasih sesuatu yang besar, yang indah, yang baik untuk kita. Lama tak dengar lagu tu. Aku trending kan kat Cik Zam. Trending masa tu. Okay, so teruskan share dengan kawan-kawan korang. So mungkin kat sini boleh share. Hari ni tak nak ceramah lah. Mak hari ni buat live dekat tepi corong dapur. Okay, mesin dah hilang, kedai dah hilang. Tak apalah, ambil lah. Ya Allah, itu nikmat juga kan. Kehilangan tu pun nikmat juga kan. Syukur Alhamdulillah. Betul lah orang cakap, Cik Pah dah ada duit, dah ada buat bisnes bagus. Takkan tak ada duit nak beli mesin kot kat rumah. Cik Pah sebenarnya sejak buka bisnes Efari Laundry, umur Cik Pah 30. Cik Pah buka bisnes umur Cik Pah 34 tahun. Cik Pah buka bisnes, Cik Pah mula berniaga 34 tahun. Itu pun Cik Pah tak berani, tapi kita kena cuba. Okay, Cik Pah tak berani untuk berniaga. Cik Pah dulu pernah jadi ejen, pernah jadi stokis, tak pernah. Cik Pah tak pernah jadi stokis. Cik Pah pernah berniaga dengan orang lain, jual produk orang, jadi dropship, okay, pernah jual barang orang. Dan Cik Pah pernah cakap, aku umur 35 tahun aku nak buat bisnes. Tapi Allah kasih Cik Pah awal 34 ke 33 Cik Pah lupa Cik Pah dah start ada buat bisnes ni, iaitu bisnes Dobi. Cik Pah dah ada duit, Cik Pah buat bisnes Dobi. So bisnes Dobi sikit-sikit demi sikit, Cik Pah buka satu kedai. Alhamdulillah ada 3 kedai. Okay, ada 3 kedai. So hari ni tak ada kedai lagi. Mak tak ada kedai. So sejak tu tak ada kedai, Cik Pah tak ada washer dekat rumah. Kesian mak. Cik Pah tak ada washing machine, Cik Pah tak ada washer dekat rumah. Cik Pah yelah, dah ada kedai Dobi. Cucilah baju semua dekat kedai Dobi. Semua pakai perkhidmatan Dobi. Semua my staff, okay, staff Cik Pah lah, staff Cik Pah lah yang cuci baju Cik Pah. Terima kasih lah yang staff Cik Pah yang pernah gosok bajuku. Sekarang aku kena buat sendiri, guys. Cik Pah tak ada orang gaji. Cik Pah tak ada orang gaji. Yelah, kau orang tahulah, Cik Pah terlalu sibuk tau. Cik Pah terlalu sibuk. Kadang-kadang Cik Pah pernah rasa macam nak nangis tau. Kadang-kadang pernah nak nangis tu, jenis nak pergi outstation, baju tak gosok lagi. Baju yang aku nak pakai tu lah, tak ada dalam nak pakai tu, tak ada. Katakan baju favourite tu tak ada. Ya Allah, sekarang situasi Cik Pah. Cik Pah sangat-sangat berterima kasih lah pada pekerja-pekerja Cik Pah yang dulu pernah kerja Dobi dengan Cik Pah. Okay, yang keluar masuk apa semua kan. Diorang lah, mereka lah yang menguruskan pakaian baju Cik Pah. Cik Pah tak cakap diorang bibik, tapi diorang lah yang bantu Cik Pah. Tanya macam seminggu tu kan, Cik Pah pergi kedai kan, baju Cik Pah dah siap ke belum? Dah Cik Pah, baju Cik Pah dah siap. Aku tengah ambil, tinggal masuk dalam peti ais pula. Dalam gobok je. Gobok korang tak tahu, almari, gobok orang Johor je. Jadi Cik Pah macam gitu. Jadi sekarang ni kesian Cik Pah, kesian founder Efari ni. Semua buat sendiri. Sebab tak apalah, kita pernah, jangan takut bila kita pernah jatuh susah. Kita dulu pernah ada fasa kesusahan. So bila kita disusahkan balik, kita alami disusah balik, jangan rasa benda tu satu beban. Jangan ingat satu beban, just take easy. Alah, baju, memang baju banyak guys. Tu hari ni Cik Pah kena basuh baju sendiri. Dan bila mesin basuh baju Cik Pah tak ada, kedai Dobi dah tak ada, Cik Pah terpaksa beli mesin basuh baju. Pergilah kat kedai, beli nak beli mesin basuh baju. Masalahnya kalau order dekat online lambat gila. Lepas tu dia charge postage Cik Pah mahal. So bagi Cik Pah, berapa mahal-mahal nak postage punya sampai mahal kan. Bukannya kedai elektrik kat sini tak berlambak, kat sini kat belakang ni ada. Tengah malas kan. Semua bergantung pada online. Cik Pah kata, tak cakap dengan Erin, kau pergi tengok ni Singer berapa, ada jual washer tak? Pergi tengok Electrolux, kan, tengok ada jual washer tak? Ibu nak upload punya front load, nak front load punya. Macam Dobi juga, nak macam Dobi, nak mahal punya kan. Sentiasa nak mahal, nak main quality. Lepas tu ada ibu, tapi kena tunggu sebulan 2 bulan. Mampulah aku tak basuh baju. Mampulah. Matilah Cik Pah cepat tak basuh baju. Sebab kita nak pergi kerja nak pakai baju tu kan. So Cik Pah sementara nak tunggu washer, nak order washer, Cik Pah sibuk kan. Jadi baju Cik Pah banyak. 2 minggu 3 minggu tak basuh baju. Ada yang sebulan. Dan Cik Pah dah tak ada Dobi dah kat sebulan lebih kan. Tak sebulan, baju Cik Pah semua dalam bakul. Bila dalam bakul tu, ya Allah, tak boleh nak cuci.
Tak ada baju. Kalau seluar kecil dengan baju kecil tu, Cik Pa jenis yang bukan masuk semua dalam washer tak. Cik Pa memang buka dobi. Walaupun ada orang yang tukang hantar baju dekat dobi dekat Cik Pa, taklah Cik Pa pakai basuh tangan untuk dia. Memang dot lah. Cik Pa pakai ni Cik Pa akan pakai ni. Kalau untuk baju dalam, seluar dalam, cakap direct terus. Pakaian dalam. Okey, untuk pakaian dalam, korang kat rumah kalau pakai washer, siapa yang malas lah. Ini cerita pada yang malas. Korang letak dalam ni. Korang letak. Tapi kalau untuk Cik Pa tak pernah untuk pakaian kecil, kan, pakai washer, washing machine. Campak aje tak. Cik Pa sampai sekarang memang rajin memang pakai tangan. Kan 2 minggu 3 bukan minggu lah. Seminggu 3 hari 4 hari kumpulkan, lepas tu pakai tangan. Pakaian dalam jangan campur dengan baju yang pakaian you nak cuci tu, dengan washing machine yang you nak cuci tu. Pakaian dalam. Sebab apa? Especially untuk wanita. Okey, wanita. Sama juga untuk yang kalau you anak-anak ke, anak kecil ke apa. Sebab pakaian kita yang dalam tu bau peluh tau. Bau peluh, bau hancing. Ini cakap direct ni tips Bau hancing, bau apa. Jadi korang kalau boleh usaha lainkan, asingkan. Kalau tak nak pakai tangan, it's okay. Asingkan. Asingkan ataupun buang dulu air hancing tu dulu. Air hancing tu buang dulu. Sebab bila korang campur, okey, baju pakaian dalam tu korang campur kat dalam satu washer tu, baju tu kan dia akan campur dengan baju-baju pakaian lain. Betul sabun ada antibakteria. Memang betul sabun ada antibakteria. Tapi kalau nak cuci cara baju yang betul, Cik Pa suggestkan pakaian yang dalam tu, anak kita kan macam baby kan kencing hancing. Benda tu hancing. Hancing tu korang terus masuk dalam washer malas you all jaga tau. Hygiene benda tu semua tau. Guys. Tiba-tiba mak kepo ni. Hygiene lah benda tu. So, cerita pasal mesin. So, Cik Pa pergi beli mesin. Biasa basuh baju. Pergi kat kedai. Okay. Pergi kedai, cakap dengan Iri, ibu nak beli washer lah, ibu tak tahan lah hantar kedai dobi. Bukan apa, bukan Cik Pa tak nak hantar kat kedai dobi. Sebab tak semua kedai dobi macam Efari Laundry. Serius Cik Pa cakap. Cik Pa ada buka kedai dobi, 3 kedai dobi. Cik Pa jaga pakaian kedai dobi orang macam Cik Pa jaga pakaian Cik Pa tau. I basuh baju orang dengan penuh kasih sayang. Cik Pa ajar pekerja-pekerja Cik Pa basuh cuci baju orang penuh dengan kasih sayang. Lipat baju orang pun dengan penuh kasih sayang. Kita ambil berniaga duit orang. Jadi kita ambil duit orang, kita pulangkan barang ni dengan kualiti dengan orang. Buat kerja betul-betul. Cik Pa selalu bising dengan pekerja. Sebab tu pekerja dobi Cik Pa, dia kata Cik Pa ni cerewet Cik Pa cakap, Cik Pa memang cerewet. Memang cerewet. Kalau baju ke apa ke, memang cerewet. So, kalau baju dekat kedai dobi, sebab Cik Pa sekarang hantar baju Cik Pa kat kedai dobi tau. Tak sama dengan Efari Laundry weh. Dalam kurungan kedai dobi Efari Laundry. Saya baju anak asing-asing, bawa baju anak sekolah basuh tangan je. Baju kerja suami pun tak basuh asing je. Baju suami, baju anak yang baju berminyak, korang janganlah jadi malas. Jadilah pembersih. Baju ni dia sangat sensitif tau. Lepas tu Cik Pa pun pergilah kedai, sambung balik cerita washer. So Cik Pa pergi beli washer tu, pergi dekat yang tengah viral pasal yang dekat mana tu, yang pasal handphone campak-campak tu. Dia kata jangan beli dekat kedai ni. Kat mana Cik Pa tengok dekat TikTok, kedai Seheng tak tahulah kan. Anak Cik Pa cakap ibu jangan beli kat sana. Asal tengah viral. Viral apa? Barang dia semua ni. You ke? Kat sini ada Seheng. Jadi Cik Pa pun tak masuklah Seheng. Habis nak beli kat mana? Beli kat Lion. Belilah kat Lion. Cik Pa beli kat Lion. Sekali masuk dekat Lion, tengoklah washer. Dahsyat-dahsyat. Cik Pa dah lama tak tengok washer yang terbaru punya apa kan. Sekali tengok memanglah mahal gila. Kalau front load tu semua ada yang 4,000, 5,000. Boleh Cik Pa beli 4,000, 5,000. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kalau rezeki tu memang Cik Pa nak beli. Tapi nak order yang mahal tu nak kena tunggu dekat 3 minggu. Matilah nak. Cik Pa tak basuh baju. Cik Pa cakap, Eri matilah ibu tak basuh baju. Eri nak pergi kerja. Baju Eri pun dah banyak. Eri aku dah risau ni. Kita orang perempuan duduk kat rumah, seminggu punya baju tinggi menggunung dengan anak, dengan suami, dengan kita pun kita dah risau. Nak orang perempuan dia ada satu sikap. Kalau sidar baju kan nak angkat lagi kan, air panas ke hujan. Kalau air hujan pun problem kan, nak kena sorong balik, keluar balik. Bila lah nak panas kan. Kalau air panas, kemaruk, buruk perangai. Sampai pagar rumah jiran pun tumpang nak rebutkan panas tu. Siapa macam itu? Siapa macam tu? Pergi tumpang sidai baju dekat jiran. Pinjam pagar jiran. Kalau boleh satu lorong tu dia nak sidai baju dia.
Dia nak robotkan panas tu. Kalau PL macam gitu siapa tahu? Kakak Cik Pa, Mami. Dia PL macam itu. Dia kalau nampak panas kan, baju dia banyak kan, dia tak pakai dryer, dia tak suka pakai dryer, dia tumpang baju dia dekat pagar rumah jiran-jiran dia. Nasib baik korang kena dia baik dengan jiran dia. So washer yang Cik Pa nak order tu semua kena order, kena tunggu. Jadi Cik Pa tengok adalah satu washer ni, harga dia dalam kemampuan Cik Pa. Dia cakap, ibu nak mahal ke nak murah? Dia cakap, ibu nak 9 kg punya Eri, yang tumbler, yang spin kuat, yang bagus, yang kualiti. Yelah, mak pernah ada Groby kan, jadi kita nak yang kualiti. Cik Pa cakap, kan, oh sama yang ni dengan Cik Pa jadi Cik Pa pun cakap, okay, tengok semua 1,200, 800, ada 700, ada yang paling murah, ada yang 600. Cik Pa cakap, kalau kita beli yang murah Eri, Cik Pa cerita dengan anak Cik Pa lah, kalau kita beli yang murah boleh, tapi tak boleh tahan lama ni Eri. Tak silap setahun 2 tahun je. Kita nak pakai mesin ni lama. Ibu nak macam mana? So kita orang pilih lah satu washer tu, harga dia 2,000 lebih pun kena order. 5,000 dulu. Yang mana yang beribu-ribu yang mahal tu, dia kena order dulu. Cik Pa tak nak tunggu. Jadi Cik Pa tengok ada yang 1,400, lagi sikit, tak 1,500, 1,500. Cik Pa belilah 1,500, 1,499 ringgit. Aku belilah yang sharp punya, dek. Nampak tak mesin basuh mak? Dia punya cerita kan bukan panjang lagi So Cik Pa belilah washer. Ya Allah, 14 tahun Cik Pa tak ada washer. 14 tahun tak ada washer dekat rumah. Tak ada. Selama ni Cik Pa ada washer, semua cuci dekat kedai Dobi. Jadi Cik Pa kena buat sendiri. Basic kena cuci baju sendiri. So belilah yang sharp punya. Belilah sharp. Okay, beli sharp 1,400. Rezeki Allah kasih ada less pula. Ada less. Amoy, ni ada lain dia panggil air amoy. Tengok gitu, nampak mak awet muda tak dia panggil air amoy, okey. Salesman kan. Dia kata, berapa ni? Dia kata, ada less kak 1,200 daripada 1,500. Ya, kan? Diskaun pun rezeki. Allah nak kasih Cik Pa rezeki. Dapatlah 1,200. So Cik Pa belilah 1,200. So terus sampai order, terus lama pakai cuci baju hari ni. Cerita dia. Auto ya Cik Pa, ya, fully auto 9 kg. Kalau nak beli baju ni, beli 9 kg. Kalau family besar, belilah 9 kg. Cik Pa pusing. Beli 9 kg. Satu nak tunjuk, I punya mesin. Okay, 9 kg. Kalau mesin dekat office Dobi Cik Pa, 13 kg dia. Amin, semoga lepas tu rezeki Cik Pa macam amin. Terima kasih. You all semoga rezeki terlipat. So 9 kg. Korang nampak tak kenapa baju ni ada dekat dalam ni? Gitu. Kenapa ada dekat dalam ni? Cik Pa rendam. Ya, Cik Pa ni macam mana korang nak kekal lama, baju dia tahan lebih lagi wangi lama. Okey, yang ini semua colour terang. Yang colour gelap semua Cik Pa asingkan dekat sini. Kan? Yang colour gelap semua Cik Pa asing kat sini. Colour gelap Cik Pa tak tahu. Ni dah cuci cara Dobi dekat rumah lah. So, Cik Pa keluar tadi. So, macam ni Cik Pa pakai macam biasa cara dia. Cik Pa ajar korang sikit lah, tapi tak tahulah. Okey, Cik Pa stopkan dia sebab Cik Pa nak baju Cik Pa dalam ni dia wangi tahan lagi lebih lama. Ini cara cuci baju dekat rumah tau. Kalau korang nak ikut lah, tak nak ikut tak apa. Kalau korang banyak masa, korang boleh buat macam ni. Kalau korang banyak masa. So, untuk yang rinse ni dia akan cuci 2 kali bilasan. Kalau dekat Cik Pa kedai Dobi dia akan cuci bilasan 4 kali. Kalau dekat washer macam ini, dia akan buat rinse ni, bilas ni 2 kali saja. Dan Cik Pa akan buat, Cik Pa dah rendam tau. Dalam ni adalah pelembut. Dalam ni ada air lagi tau. Dalam ni ada pelembut. Mak kau. Dalam ni ada air lagi. Nampak? Ni ada pelembut dalam dia. So, Cik Pa keluar tadi pergi kedai. So, Cik Pa biarkan benda ni. So, korang off. Ataupun korang boleh pausekan dia kat sini pun boleh. Berhentikan dia. So, apa yang korang nak kena buat, korang on dulu. Dan korang pergi kepada spin. Kan si nak spin kan? Kita spin lah. Sekejap. Maklumlah mesin basuh baru mak hari ni. Konon aja orang konon. Okay, so Cik Pa nak spin. Tu tekan tek dia spin sahaja. Sebab dalam ni ada pelembut. Korang tahu tak apa hasil dia? Baju korang wangi gila nak mampus. Gitu. Alright.
Kenapa Cik Pa buat macam tu kan? Sebab baju korang akan wangi. So dia dah spin 9 minit. Spin 9 minit. Sebab apa? Dia dah bilas 2 kali. Jadi air bilasan yang terakhir tu, ini adalah air bekas pelembut. Air bekas pelembut yang ni, yang rinse ni, bilas ni jangan buang. Yang kedua, bilasan yang kedua, jangan buang. Stopkan dia. Korang pausekan dia dekat sini. Korang tunggu 20 minit. Tunggu 20 minit baru korang spin. Tapi kalau korang dah tertutup, power off ni korang dah tertutup, tak apa. Korang programkan dia balik, pergi spin. Okay, pergi spin. Barulah korang start dia balik. Sedap dengar lagu dia. Sekarang Mek Semat tengah jalan, dia buang air. Okay. Ini cara dia untuk kekalkan baju korang lebih lama tau. Sebab inilah cara Dobby. Cik Pa buat cara Dobby macam ini. Lawa tak biasa kita? Lawa kan? Cakaplah lawa. Ini win Cik Pa tau. Dapat beli washer sharp. Win Cik Pa tau. Dapat beli. So sekarang ni Cik Pa nak pergi angkat baju. Bila dah duduk dekat rumah ni, jadi suri rumah lah. Cik Pa jadi suri rumah. Bila dekat luar, jadilah seorang founder dan team leader. Bila dekat office jadi seorang founder. Bila dekat luar jadi seorang team leader. Banyak jawatan Cik Pa. Banyak kan? Apa yang korang cerita berbual tadi lawa-lawa ni? Meh, teman Cik Pa. Antara Cik Pa pergi spin. Jadi Cik Pa selalu berebut ampai. Berebut ampai dengan Cik Yat. Dah kena basuh baju sendiri, Cik Pa kena berebutlah ampai. Dah lama tak buat kerja macam ni. Selalu kerja buat macam ni Cik Dobby, staff-staff Cik Pa yang buat. Mesin lawa. Tuan cerita mesin. Cerita mesin. Belilah mesin situ. Situ tengah offer tu. Cik Pa beli offer. Daripada 1,500 Cik Pa dapat 1,000 2. Kan. Siapa cakap Cik Pa tak ada orang gaji? Siapa cakap founder tak boleh buat kerja ni semua? Boleh lah. Boleh berniaga. Kejap lagi balas WhatsApp. Customer nak beli barang. Cik Pa boleh coach, Cik Pa boleh team leader, boleh. Inilah kerja Cik Pa. Tapi duit dalam bank masuk, siang kita buat marketing. Cik Pa akan uruskan kerja. Tadi Cik Pa pergi kedai Dobby. Cik Pa pagi-pagi subuh tadi Cik Pa dah kemas bilik, dah kemas apa. Lepas tu pergi kedai Dobby, uruskan jumpa orang. Lepas tu dalam masa sama balas WhatsApp orang nak jadi ejen. Macam Aliza tu kan, sibuk-sibuk dia pun anak jaga 9 orang anak dia jagaan. Boleh buat duit pun. Boleh. Cik Pa boleh buat duit. Boleh menyangka. Yang nak kesembuhan, nak kaya kita kan, nak berjaya kita kan. Buat je lah bisnes online tu. Minyak dah mahal lah. Minyak dah mahal adik. Takkan korang nak tunggu lagi melaut, duduk dekat rumah, tunggu tengok live orang je. Betul tak? Kan? Buatlah bisnes kecil-kecil sikit-sikit. At least masuklah satu hari. Tadi ada ejen Cik Pa. Dia pergi rumah orang tu repeat order nak 6 botol. 6 botol ke 4 botol? FRE favorite perfume lah. Dia pergi hantar. Siapa sangka? Kak, dalam kereta kau ada berapa botol Kak FRE favorite perfume? Aku nak sapu semua. Ya Karin? Where you go? Yes Karin? Lapar. No, I have boyfriend Karin. Sini Karin. Sini Karin. Karin lama tak jumpa ibu. Ya, lapar lapar pun cari aku Ya. Nak makan dah tu. Tadi gimana? Yakin boleh. Ya, yakin boleh. Alhamdulillah, suri rumah sekarang dah pandai cek duit. Sambil-sambil kau kerja, kau orang buat macam ini duduk. Jangan nak membesar nak tidur je, dik.
sekarang ni macam Cik Pah ni kan, niaga kan. Kita orang yang founder-founder ni dah tahu dah ekonomi macam ini. Lepas tu kita orang dah get ready. Lepas tu orang kita orang dah bersedia. Sebab tu kita orang dah tahu apa akan jadi. Sekali minyak naik guys. Ibu ada ni. Macam ada ni. Tahu lah apa girlfriend I. Mana Karim. Tepi Karim. Karim nak buat live. No, nak jaga anak. Korang ada anak. Aku pun ada anak juga tau. Cik Pah pun ada anak. Ya, kejap. Sabar. Sabar. Cik Pah pun ada anak nak bagi makan. Makan bismillah. Kau pergi mana lah? Kau pergi mana lah? Karim? Kau pergi mana lah? Cik Pah sebenarnya ini washer ini dryer, pengering. Cik Pah bukan tak ada pengering, Cik Pah ada pengering siap letak kat luar. Sebab itu hari Cik Pah pindah rugi, Cik Pah letak pengering di dekat luar. Tak cukup dengan water pump. Ini water pump Cik Pah. Tu water pump. Ini Karim. Ini Karim. So Cik Pah ada dryer tapi Cik Pah tak ada dryer. Cik Pah pakai ampai. Pakai ampai biasa je. Ni Cik Pah pakai ampai biasa je. Kenapa baju Cik Pah pakai ampai? Sebab Cik Pah tak nak baju Cik Pah rosak. Ada dryer kat rumah. Tak ada masa. Masa tu cepat berlalu. Ya. Cik Pah tengok harga beras dah naik, telur pun dah naik. Kau orang jangan ni lah. Kalau telur dah naik. Telur pun dah naik. Kena kurangkan bahan atau masakan yang menggunakan telur. Jadi telur pun kurang kau ni. Betul. Minyak naik. Nasib kita ada bisnes. Kan Liza? Betul tak? Dia ada bisnes. Kalau tak buat bisnes mati dah nak. Tapi Cik Pah kesian. Yang mana yang tengah buat bisnes, yang yang anak ramai ni. Yang tak buat bisnes ni, yang anak ramai ni. Cik Pah kesian tu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Siapa yang masuk Baru masuk Cik Pah ni. Bukan lupa, tak perasan. Cik Pah ni pakai cakap je buat live. Nasib baik kan? Kalau tak ada bisnes, tak kisahlah Ani, Liza, siapa-siapa lah kan. Kalau tak ada kalau korang tak buat bisnes, korang kena fikir tau. Korang tak ada income. Jadi macam Cik Pah bersyukur tengok ejen-ejen ada bisnes tau. Cik Pah suka tengok anak-anak ejen Cik Pah buat bisnes. Cik Pah suka tu orang share dengan Cik Pah ada result. Ada kawan Cik Pah cakap tau, Cik Pah, kau rasa kau tak sakit hati ke kau tengok anak-anak ejen kau banyak duit, kau dah hajar dia sampai dia simpanan, dia ada duit, dia berjaya, dia dapat berdini. Cik Pah lagi suka tau. Kau tak ada pakai apa-apa pun Cik Pah. Kau tak ada tumpang kereta, kau tak ada duduk rumah yang besar. Kau biasa je Cik Pah Ya. Banyak ada ramai kawan-kawan Cik Pah cakap macam tu. Cik Pah biasa je. Cik Pah bukan keluarga yang senang. Itu je. Cik Pah kayakan ejen dulu. Jenis Cik Pah akan tolong orang tu dulu. Kaya orang tu dulu, biar dia kaya dulu. Saya cakap, biar Cik Pah kena ajar dia berniaga, macam mana nak buat duit. Lepas tu Cik Pah nak kena kayakan dia dulu. Dia kaya, Cik Pah kaya. Gitu. Dia kaya, aku pun kaya. Jadi kita buat bisnes, jangan kita kaya seorang. Kita kayakan ejen kita dulu.
Korang tahu tak? Saya tak pernah fikir tak pernah fikir harga. Mungkin sebab kita dah ada kewangan. Kalau dulu ya, catur duit. Sekarang tak kisah lagi harga kan. Izzat, bila kita cakap macam ni, orang cakap kita sombong Izzat kan. Betul tak? Kalau kita cakap dengan orang macam ni kan, alah, nak tunjuk lah tu yang ni banyak duit. Tak ada. Sebab kita dah get ready. Kita dah standby dah apa akan jadi. Sebab kita dah tahu dah akan apa. Macam contoh, baca Cik Pa dapat tahu dulu. Cik Pa ada kelas, Cik Pa ada circle yang apa tu, faham? Kau tahu tak, ekonomi makin teruk tau, faham? Kau tahu tak, bulan 7 nanti semua barang akan naik. Kita dah tahu dulu. IOS dah ada tu. Bila Cik Pa share dengan orang, bila Cik Pa share dengan bukan circle Cik Pa, bukan yang orang kaki bisnes, susah. Elah, dia nak menakut-menakutkan lah tu. Dia nak menakut-nakut. What lu? Cik Pa bukan nak takutkan orang. Tak. Bukan benda main-main. Serius tak? Korang tengok tak apa naik? Telur naik, minyak naik. Telan tu juga Cik Pa Leo tau. Tak mampu Cik Pa kalau Cik Pa tak berniaga. Kalau Cik Pa bukan founder sekarang, nak beli minyak RM49.9 sen. Berderai mata aku. Berderai, babe. Cik Pa tak mampu RM49. Serius. Sebab Cik Pa rasa, ya Allah, Cik Pa terus ingat, ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku sekarang dalam keadaan yang aku dah ready, dalam keadaan aku dah ada duit. Catur duit betul. Kan? Siapa yang kat sini ada catur duit? Kau macam nak, bukan sombong tak, kita cakap macam ini kan, syukur Alhamdulillah. Macam Cik Pa nampak lah ada ejen-ejen Cik Pa yang dah buat bisnes FRE. Bila once dia stop, bila once dia dah berhenti buat bisnes tu, Cik Pa nampak, ini depan mata Cik Pa tapi Cik Pa bukan nak mengaitkan dia, tidak. Okay, ramai yang ejen, dia keluar, dia masuk. Ada yang tim Cik Pa, dia keluar, dia masuk. Itu hak dia. Itu hak dia. Jangan cerita pasal buruk dia, jangan cerita kenapa dia nak keluar lah, kenapa pasal apa gitu ni. Tak payah, Cik Pa bukan jenis nak tahu sangat. Sebab Cik Pa, pada Cik Pa passion Cik Pa, pada Cik Pa kena tolong, Cik Pa kena bantu yang nak dibantu. Bukannya Cik Pa sibuk nak tahu pasal dia, kenapa kau tak nak buat FRE? Kenapa kau? Aku pujuk. Lalas aku yang makan hati. Gitu. Lalas mak yang makan hati. Kita pujuk. Dia pun macam jual mahal je kan. Tak naklah jual mahal. Kan? Dia kena ingat dulu dia dekat mana pula. Jenis pada Cik Pa, kebanyakan bila anak-anak tim Cik Pa, diorang dah stop. Bila diorang dah stop, diorang ada juga ngadu dengan Cik Pa. Diorang kata, Cik Pa, saya nak buat FRE balik. Dia cakap, saya nak buat bisnes balik Cik Pa. Kata, I nak buat bisnes balik. Saya dah tak boleh lagi lah Cik Pa. Sekarang anak saya nak makan durian pun saya tak mampu beli. Macam tu tau. Ini bukan Cik Pa cakap tau, betul, dia dah tak lah. Cik Pa tak nak cakap siapa dia, tapi antara ejen-ejen Cik Pa yang dia sekarang sedang susah, dan dia jumpa balik dengan Cik Pa. Dan terus mindset Cik Pa cakap apa, walaupun dia pernah buat kita, walaupun dia pernah cakap kita belakang, dia burukkan kita, it's okay. Tapi bila dia susah sekarang, jangan rasa hati tu untuk serik tolong dia. Jangan. Allah sedang uji kita. Cik Pa cakap, Allah tengah uji aku ni. Allah tengah uji aku ni. Orang yang pernah jatuhkan aku, orang yang pernah cakap aku, orang yang pernah cakap aku gini gitu ni kan. Orang cakap Cik Pa macam ni, cakap macam ni kan. Lepas tu dia datang balik dengan Cik Pa, dia nak buat bisnes FRE. Kan? Sebaliknya kita tarik dia balik. Okey. Cik Pa akan bantu you. Cik Pa akan bantu you gila-gila. Tapi janji dengan diri sendiri. Tak ada. Janji dengan diri Cik Pa juga, buat betul-betul. Bila dia terasa dia susah sekarang ni, dia rasa macam saya susah Cik Pa, dia cakap. Kan saya susah. Saya macam anak nak apa sekarang, dia dah tak boleh nak bagi. Dia rasa dia tak boleh nak adakan benda tu dekat permintaan anak dia. Kesian Cik Pa dengar. Cik Pa lagi dengan budak. Lagilah. Wanginya. Okey, jangan spray FRE favorite perfume Lepas lipat baju baru korang spray.
Cantik rumah Cik Pa. Cik Pa tinggal 2 orang je. Ani. 3 orang je. 3 orang je. Kecil hati Cik Iyat nanti. Terlupa. Cik Pa tinggal rumah tak ramai orang Ani. Jadi anak-anak kecil tak ada. Jadi tak berserak lah rumah kan ni kan. Cik Pa tinggal berapa orang je. Jadi rumah cuma berabuk saja. Paling kurang pun rumah berabuk. Paling kurang rumah berabuk. Cik, action. Action, dah pandai. Dah ada washer kan? Action. Sabun. Okay, sabun yang paling bagus stop. Sabun yang paling bagus stop. Korang tahu tak, Cik Pa kalau basuh baju macam-macam bahan Cik Pa letak. Cik Pa letak macam-macam bahan. Okay, macam-macam bahan Cik Pa letak. Itu Cik Pa letak tu. Lepas tu Cik Pa akan letak ni. This one. Ni sangat bagus. Dan Cik Pa akan letak ni. Sebab baju Cik Pa cerewet tau basuh baju. Cantik rumah Cik Pa, bersih kemas, amin. Nasihat. Okay, Cik Pa akan pakai ni. Rumah Ani lagi cantik, rumah Ani lagi bersih. So Cik Pa akan pakai sabun ni. Sabun ni Cik Pa akan pakai 3 sabun sebenarnya aku pakai. Sabun ni, okey. Sabun ni adalah untuk dia bersihkan lagi baju you all. Okey, benda ni Cik Pa pakai dah bertahun Amway. Ni salah satu sabun serbuk. Okey, sabun sebenarnya, cerita lagi tips Dobi. Korang pakai satu ni sahaja. Sebab baju ni dia melindungi color-color baju korang. Okey. Dia melindungi. Okey. Dia serbuk yang halus. Elakkan cuci baju memakai sabun serbuk. Sebab apa? Serbuk tu akan melekat di baju-baju you all. Kalau ada liquid, lagi bagus. Okey, yang ini pula dia membuatkan baju korang lebih harum. Aku tak tahulah baju macam mana Cik Pa nak harum lagi. Ni Cik Pa buka packing baru. So, Cik Pa akan letak dekat baju di atas sambil Cik Pa. Dia suruh letaklah sikit. Okay, kan macam buat kuih gitu kan. Okay, so kita tutup lah. Kita tutup, kita jalankan. Oh, Cik Pa nak pakai. Okay, so pakai yang ini. Okay, pakai ni. Sebab apa? Ini untuk bagus maya baju putih. Okay, sabun selagi dia tak ada buih, sebenarnya baik untuk baju kita. Kan, kalau kita ni sifat orang Melayu, dia suka basuh baju banyak buih. Kononnya kalau banyak buih tu basuh baju bersih gila. Samalah dengan pemikiran Cik Pa. Sama, kita pun mak-mak. Kita mak-mak macam baju tu tak bersih. Kan? Aku basuh baju macam tak bersih lah. Cik Pa wajib mesti Cik Pa pakai ni. Cik Pa wajib mesti Cik Pa pakai ni. Cik Pa mesti pakai ni. Yang ni Cik Pa ada purple, ada apa. Dia macam tambahan kan baju tu lagi wangi. Bukan kita je nak pakai perfume, tapi baju pun nak pakai perfume. Cik Pa kalau cuci baju cerewet. Memang semua Cik Pa pakai. So kita jalankan macam biasa. 3 sabun Cik Pa pakai. 3 sabun. Tapi kalau nak ramai, Cik Pa tak berapa tu lah. Tak tahulah korang nak pakai sabun macam mana. So tunggu sementara, tengah tunggu baju tengah apa? Tengah ni, tengah spin. So inilah keadaan rumah Cik Pa. Okay. Tengah duduk nak tengok TV, malas nak tengok TV. Jadi Cik Pa akan selalu bisnes online. Selalunya macam Cik Pa akan ni lah, duduk buat tengok handphone, balas WhatsApp macam tu je lah. Apa tu betul? Baju Cik Yat ada dekat bawah lah.
Baju Cik ada kat bawah. Aduh. Eva. Oh, Kak Ida. Kenapa Eva tak telefon? Sebab apa? Itu hari masa live, I cari nombor live tu balik. Live tu dah terdelete. Live tu dah terdelete. Jadi Cik Pa tak dapat nak tengok. Live tu dah terdelete. Jadi Cik Pa, Kak Ida tolong hantar Cik Pa dekat PM lah. PM personal boleh tak? Ada tak? PM personal pun Cik Pa jangan buka. Cik Pa PM personal pun jangan buka. Sekejap. Sekejap Aduh. Jom kita duduk bawah. Okay. Alright. Nanti kita tu ada PM okay lah. Nanti Cik Pa PM lah. Nanti Cik Pa PM kan. Cik Pa tutup pintu. Tak apa, gate bawah Cik Pa dah tutup. Sekarang pun bahaya kan, pintu buka-buka kan. Gate bawah Cik Pa dah tutup. Gate bawah Cik Pa dah tutup. Macam ni Cik Pa. Sebenarnya kan kalau korang cakap korang sibuk kan, tak cukup masa, mungkin korang ada anak, Cik Pa tak ada anak. Tapi inilah masa untuk Cik Pa boleh buat kerja lah. Sebab ini adalah salah satu aktiviti Cik Pa juga. That's why Cik Pa cakap, Cik Pa tak boleh duduk diam tau. Tak boleh lah, Cik Pa tak boleh duduk diam lah. Rasa macam janggal kalau Cik Pa duduk kat rumah, Cik Pa tak ada tak ada, bukan duduk rumah lah, pergi mana-mana Cik Pa tak buat kerja. Okay, boleh Kak Ida. Amin. Cik Pa doakan korang semua berjaya. Okay, kalau duduk-duduk kat rumah tu kan, tengok bisnes apa boleh buat. Cuba cari bisnes apa boleh buat. Cuba naikkan personal branding korang tu. Naikkan personal branding. Ada Cik Pa, dia tak lipat seluar macam ni. Dia lipat macam ni. Ni Cik Pa tolong lipatkan baju dia. Ni bukan baju Cik Pa ni. Ni baju dia. Ni baju dia. Jadi kita menolong di antara satu sama lain. Nak ikutkan tidur je. Nak tidur je, Cik Pa sebenarnya plan nak tidur je. Itulah Cik Pa, korang duduk diam. Cik Pa mana dia duduk diam kalau nak ikutkan Liza kan. Daripada semalam Cik Pa pergi rumah Liza, jumpa ejen Cik Pa. Mana? Cik Pa mana? Mana ada rest? Korang kalau selesa untuk pilih untuk rehat, leisure gitu, sebab korang yang pilih. Korang yang pilih yang tak nak berjaya. Cik Pa nak pilih Cik Pa berjaya. Jadi kita no trusty. Orang boleh masak, kita boleh masak. Orang boleh buat kerja dalam satu masa 3, 4, 5 kerja. Kita boleh. Sebenarnya boleh je. Kita yang banyak alasannya. Kan? Kita yang banyak alasannya. Jadilah seorang isteri wanita yang serba boleh. Cik Ya, aku lipat baju kau. Aku nampak kau masuk live aku. Sebab Cik Pa nak pakai ampai Cik Yat. Tengok rajin tak Cik Pa? Rajin sangat Cik Yat boleh risau lagi siapa Maya? Maya kenapa? Maya ni. Maya okey. Cik Pa tengok. Itulah tadi Cik Pa cerita pasal ejen-ejen Cik Pa tadi tu kan. Cik Pa cerita dengan dia. Dia cakap dia tak boleh dah. Dulu dia dah biasa buat Efari. Dia dah biasa buat bisnes Efari. Lepas tu dia dah buat bisnes Efari. Dia start sebab dia rasa bengang diri dia bila dia tak boleh bagi apa yang anak dia nak. Dia tak boleh hidupkan macam dia rasa dia frust.
Ini depan mata berlaku tau, Cik Pa bukan sombong. Tak apalah kalau korang nak berniaga Cik Pa macam mana start berniaga? Kan? Mungkin Cik Pa bukan seorang suri rumah sepenuh masa. Korang cakap boleh lah, Cik Pa boleh lah, Cik Pa boleh. Tak adalah. Kita pangkal hati kita. Kita nak tak nak je. Nak tak nak je, Dik. Kalau korang betul-betul nak berjaya, korang ubah hidup, cara hidup korang. Sebab ejen-ejen Cik Pa semalam semangat gila-gila jumpa founder kan? Ni kalau kita jumpa founder, ada tak yang founder yang dia memang asal usul dia senang? Tak ada. Founder-founder yang sebelum ni semua diorang susah lah. Diorang susah. Tak ada yang founder senang. Tak ada. Ada pun mungkin diorang memang keluarga yang senang, tapi diorang sambungkan bisnes waris mereka. Mungkin itu cara diorang. Macam Cik Pa orang susah. Cik Pa family memang orang susah. Terus lah, ayah kerja penjara, warden. Lepas tu mak niaga kuih. Ni Maya tudung Fariha. Ni Fariha kan? Fariha punya tudung pattern dia Kita kenal tudung Fariha punya pattern kan? Ini apa nama tudung dia? Maya kan ejen Fariha. Okey, contoh macam Cik Pa punya ejen ni Maya ada kat sini lah. Maya Nanti Maya cari masa jumpa leader Maya Amin. Dia on the way balik Kedah tu. Siapa leader you? Okay, betul. Depa mula dari bawah Cik Pa. Maya Indah hadir. Hai Nida. Ni mesti anak tim dia. Nida Hassan. Hai Nida Hassan. Betul tak? Kita pun dari susah. Bukan senang nak sampai tahap ni. Semua ada atas tunjuk. Alhamdulillah. Atas izin Allah. Okay. Ani Cotton. Apa nama dia? Ani Cotton Cianila. Susah tak sebut. Mak tak seorang putih. Ni. Yang cantik ni Fariha. Fariha senang dia nak kenal tudung Fariha. Dia punya design dia macam ni. Design dia. Ni cotton. Sebab dia keluar yang sifon tu susah sikit nak tu. Licin lah. Tapi pada Cik Pa sifon senang bentuk sebenarnya. Cotton pun senang bentuk. Jadi tudung. Ini Lani. Ini Cik Yah punya brand. Dulu masa Cik Yah buat buat Efari. Cik Yah dia meniaga tudung. Okey, Cik Pa contoh lah Contoh Cik Pa ada satu anak tim dekat sini, Maya. Maya ni dia dah lama ikut Cik Pa tau. Maya Indah ni, Maya Sri Indah ni. Cik Pa suka tengok semangat dia tau. Cik Pa kalau tengok orang tu semangat berniaga, Cik Pa lagi support dia tau. Cik Pa kejoy dia. Cik Pa cari dia sampai Cik Pa cari nombor telefon dia. Betul tak Ani? Kak Ani ada kat dalam tu. Ani tu macam mana Cik Pa tolong dia. Cik Pa sampai cari dia. Sampai Cik Pa nak PM. Founder PM aku. Tak apa lah, tak kisah. Founder ni dia macam Cik Pa tak tahu founder lain. Tapi founder ni semua banyak tolong orang lah. Cik Pa suka survey orang yang dia dalam kesusahan, yang dia nak pakai duit, yang dia rasa dia nak ubah hidup. Cik Pa suka kejar orang macam tu. Kalau siapa tengok live Cik Pa ni, siapa yang share ni, mungkin dah tengok live Cik Pa ni. Kalau mungkin kau orang tengah tengok live ni malam sekarang ke, hampa tengok live ni malam ke, kalau hampa susah, bukannya Cik Pa nak kasih kau pinjam duit dekat. Bukan. Cik Pa nak bantu hampa. Cik Pa, aku dah kalau speaking lah. Cik Pa nak bantu korang. Macam mana nak buat bisnes. Kalau korang cakap Cik Pa, boleh tak bantu saya? Bantu apa? Bukan bantu duit. Bukan Cik Pa nak kasih korang duit. Bukan. Cik Pa nak ajar dengan korang macam mana nak ubah hidup, macam mana nak cari duit. Sekarang macam mana nak buat bisnes. Cik Pa duduk kat rumah lipat baju. Masuk baju ke rumah. Boleh buat bisnes? Boleh. Sambil-sambil kejap lagi ni dah habis live ni, Cik Pa peganglah handphone. Tengok siapa mangsa kita. Bukan mangsa. Siapa orang yang kita boleh bantu. Okay, contoh macam Maya ni, dia follow Cik Pa dah lama tau, 2 tahun lebih. Kita kalau inspirasi kat seseorang tu, kalau kita nak berjaya, kita tengok orang tu. So dia follow Cik Pa. Dia sebenarnya jual tudung Fariha. Sebab tu Cik Pa cerita pasal Fariha ni, tudung Fariha. Dia jual tudung Fariha. Okay, dia pun cakap dengan Cik Pa, dia semangat untuk dia berniaga tu ada. Dia berniaga, semangat tu Cik Pa suka semangat dia tu. Dia punya konten pun bagus. Korang follow dia tu nama Maya tu, Maya Sri Indah. Siapa nak jadi ejen, nak beli barang produk, nak COD ke apa kan, tu Maya Sri Indah. Typing kan Maya, Perak Nampak Perak kan? Okay. Dia buat tudung Fariha, dia berniaga tudung Fariha. And then dia cakap Cik Pa cakap dengan dia,
Cik Pah cakap, jom lah Maya join dengan Efari, cuba produk kita dulu. So dia nampak Cik Pah, dia cuba produk Cik Pah. Okay, dia mulakan dengan sebotol ke 2 botol, Cik Pah lupa. And then produk yang dia jumpa yang Cik Pah bagi pada dia tu, ejen Cik Pah lah yang hantar post lah kan. Sekali dia macam rasa dia nak jual. Itu yang Cik Pah cakap, produk ni daripada pembeli menjadi penjual. So dia cakap, Cik Pah saya nak jadi ejen. Dia mula-mula dia jadi dropship dulu. Dia cuba dulu. Bila dia dah cuba, dia rasa dia boleh berniaga produk ni. Dia rasa dia boleh berniaga, dia cakap. So dia berniaga. Apa yang Cik Pah nampak dekat situ, dia cakap dengan Cik Pah sendiri tau. Dia cakap Cik Pah saya suka masuk dekat Efari Cik Pah. Saya tak pernah dapat circle macam ni. Okay, dia cakap dia tak pernah dapat circle macam ni. Circle dekat Efari. Bukan dia nak condemn produk dia yang lama. Bukan dia nak cakap produk yang lama yang dia buat tu tak bagus. Bukan. Dia cuba nak share isi hati dia je. Sebenarnya jiwa dia kekosongan. Okay, dia seorang team leader. Tapi dia kena buat semua benda sendiri. Dia kena buat bahan-bahan sendiri, dia kena buat konten sendiri, dia kena buat marketing sendiri, dia kena buat group website sendiri, dia macam-macam, dia kena buat live sendiri, dia hard sell, dia soft sell lah. Dia banyak buat benda tu. Tapi yang malangnya, yang apa yang Cik Pah nampak, dia tak ada support. Okay, dia tak ada support. Dia tak ada circle, dia tak ada support yang betul-betul support dia. Kau buatlah Maya, Maya kau buat macam ni Maya, tahniah gitu tau. Dia tak ada yang suara energi yang orang boleh support di bisnes. Gitu. So and then dia lagi rasa dia ada energi bila Cik Pah sendiri yang bagi dia semangat. Okay, Cik Pah bagi dia semangat. Tugas itu dah tanggung. Kalau orang cakap alah baik Cik Pah, Cik Pah ni ini ni adalah yang 2-3 orang yang cakap Cik Pah jenis yang founder yang very humble lah apalah. Bukan, sebab bukan. Alhamdulillah Cik Pah takut dengan pujian-pujian yang korang janganlah puji sangat. Pujilah yang pada yang atas tu. Okay, dia yang itu hak dia yang atas dulu. Sebab apa Cik Pah takut kalau orang puji Cik Pah banyak kan. Takut. Sedap. Lepas tu Cik Pah buat tolong orang kerana Allah. Kerana Allah. Cik Pah tolong orang kerana Allah. Cik Pah bantu orang pun kerana itu sedap. Adalah tanggungjawab Cik Pah. Cik Pah bantu orang sebab itu adalah tanggungjawab Cik Pah. Cik Pah kena buat. Cik Pah kena buat apa yang Cik Pah dah janji dengan orang tu, Cik Pah kena tunaikan. Dan tugas Cik Pah adalah support dia. Support dia, bagi dia semangat, bagi dia apa. Kita tak boleh tolong seseorang tu di luar kemampuan kita. Mungkin nak tolong dia daripada segi kewangan. Bukan kita tak nak tolong dia duit. Kan? Saya susah lah Cik Pah, saya nak pinjam duit gini. Bukan kita tak nak support dia duit. Bukan. Tapi kalau dia pinjam kita duit hari ni, besok dia pinjam lagi. Betul tak? Besok dia nak pinjam lagi. Besok dia susah lagi. Besok dia uji lagi. Dia susah lagi. Dia pinjam kita lagi. Tapi dia pinjam tu bila dia nak ganti? Satu. Kan lebih baik kalau kita tolong dia, kita ajar dia macam mana nak buat duit. Macam mana nak gandakan duit tu. Dan betul sebenarnya automatik dia boleh berjaya. Dia pandai cari duit dia sendiri. Kita ajar dia. Orang faham tak? Amin. Okay, so Cik Pah dah nampak Maya ni yang seorang yang dia boleh berjaya. Kita tahu dia boleh berjaya. Semangat dia apa dia cuma satu je. Dia perlukan circle, dia perlukan orang-orang yang boleh positif, yang orang-orang positif ni. Contoh macam guru dekat Efari lah. Contohlah Cik Pah bagi sebab Cik Pah Efari kat sini. Cik Pah janganlah contoh. Okay, dan dia dapat support. Okay, and then dapat ilmu satu. Ilmu tu pula tak semua ilmu Cik Pah bagi. Kan? Kalau bagi berlambat-lambat Maya tak boleh buat ilmu Maya. Ilmu yang Cik Pah nak bagi kat anak-anak tim Cik Pah ni, ya Allah ya Tuhanku, itu baru sikit je Cik Pah suruh buat. Guys, hari ni korang buat kerja, buat 4 kunci pemasaran. Bagi orang nampak dulu. Cik Pah macam mana nak bagi orang nampak? Aduh, banyak kali Cik Pah cakap, kena berani pecahkan roadblock. You buat live pun orang boleh nampak you. Macam Cik Pah buat live. Buat apa kita nak kisahkan berapa mata tengok kita? Buat apa kita nak ada impian besar, buat live di gunung kita nak ada orang sampai 200-300 view? Kan?
buat je lah. Buat je lah. Tak kisahlah you all nak bebel apa pun. Kita share lah benda yang manfaat dekat orang. Janganlah masa live tu jentik nama orang, sebut nama orang, jatuhkan orang, melainkan itu. Buat live, bagi manfaat kat orang. Buatlah santai-santai, relax. Kasih-kasih yang kata-kata baik-baik dengan orang. Kan? Orang akan follow. Kalau you seorang buat bisnes, you langsung team leader, cerita dengan orang, apa benda betul yang aku buat hari ini. Okay, kenapa bisnes lama aku gagal? Kenapa sekarang aku buat bisnes yang ini aku berjaya? Aku berjaya tu, apa benda betul yang korang buat? Itu yang korang share dengan orang. Itu yang you akan dapat followers. You akan dapat followers. Orang akan ikut you. Jangan terlalu sangat. Kalau you ada page ke, you ada apa, ada mana-mana lah you nak followers. Okay, you nak followers, you terlalu buat macam apa tau, kontes-kontes yang siapa nak duit ni, siapa nak duit. Kalau konten-konten macam itu pun tak bagus, sebab you tak akan dapat followers yang genuine tau. Cik Pah dah ada survey lah macam inilah. Kalau kita terlalu sangat buat konten yang live kita atau konten kita yang banyak yang main duit, nanti orang yang ikut kita tu nak duit je. Nanti orang yang ikut kita tu nak duit je. Maksudnya time duit je dia support kita punya live. Time tak duit dia tak support kita punya live. Kita sepatutnya kena ajar. Inilah salah satu lah Cik Pah belajar. Sepatutnya kita live, kita kena bagi manfaat kepada orang lah. Kita kena cerita yang baik-baik, kita kena bagi contoh akhlak yang baik. Sepatutnya macam tu. Kan? Sebab dulu menjadi satu trending tau. Kalau live duit. Siapa nak duit? Macam HQ kongsi rezeki. HQ tak main tunjuk-tunjuk duit, tarik orang followers melalui duit, tak. Kita orang kongsi rezeki. Salah tak cakap Cik Pah ni? Contoh macam ni, hari raya itu hari kan, Cik Pah nak kongsi rezeki dengan pembeli, iaitu Cik Pah buat kontes peraduan beli dan menang masa tu. Sebab Cik Pah bukan nak perhatian, Cik Pah buat benda ni untuk followers FRE. Siapa beli FRE Fabric Perfume, dia akan dapat masuk kontes ni dan dia akan dapat menang duit. Contoh macam gitu. Itu bukannya Cik Pah bagi galakan yang orang nak follow kita semua, time ada duit je dia follow kita, time tak ada duit dia tak follow kita. Bukan macam tu. Sebab Cik Pah takut Cik Pah dapat pelanggan ataupun audience ataupun followers yang tak quality. You orang faham tak? Macam itulah. So kalau you are seorang newbie, cuba buat live ataupun buat konten, okay, yang boleh kita bagi manfaat kepada orang. Yang orang inspirasi dekat kita. Kenapa dia follow kat kita? Cuba buat macam tu. InsyaAllah you all akan dapat followers. InsyaAllah. Itulah tips dia. Baik. Berjaya sikit je task Cik Pah, banyak sangat tak buat lagi. Kan buat task banyak sebenarnya. Okay, semua orang cakap nak zero marketing, buat macam mana Cik Pah? Semua orang confuse apa tu zero marketing. Zero marketing pun masih tak tahu. Siapa yang masih tak tahu lagi zero marketing? Buatlah zero marketing ni Ni masa Cik Pah buat ni live, ini zero marketing ni dek. Facebook lepas ni kalau Cik Pah lepas habis live, dia minta Cik Pah bill tak? Cik Pah, awak dah buat live tadi berapa jam ni boy, seronok nampak buat live. Tak gerti-gerti nak bayar ke yuran live awak tu? Ada tak Facebook cakap minta Cik Pah macam tu? Cik Pah nak suruh korang cakap bahasa macam ni senang sikit korang. Sekarang senang faham. Live video. Jadi Cik Pah cakap macam ni, korang senang faham. Kan? Dia tak minta kan? Ada dia minta? Tak minta. Facebook tak minta yuran apa-apa pun. Korang buat live ni. Ini dia panggil zero marketing. Korang buat live dekat IG. Korang buat live dekat TikTok. Live ni kan. Korang masuk TV3. Nak masuk TV9. Nak masuk Astro. Kena bayar tak? Korang nak masuk radio, iklan dekat radio. Korang kena bayar tak? You just imagine kan lah. Zero cost dengan tak zero cost.
Itulah zero cost. Zero cost, korang menggunakan platform diorang tapi tak berbayar. Korang pakai free je. Gunalah peluang tu. Kenapa korang tak nak gunakan peluang tu? Itulah kesilapan kita, nak berniaga tapi tak nak belajar. Tak nak tanya, tak nak belajar macam mana nak mula, apa tu, apa ini, sombong. Tak nak turunkan ego. Cikgu nak ajar tak nak. Buat kelas tak nak masuk. Cikgu, baju cikgu pakai tu sedap pakai tak? Sedap Cik Ya. Sedap baju ni kan, mula-mula cikgu ingat apa tau? Cikgu ingat baju tidur. Cikgu ingat kan baju tidur. Bukan, dia ikut sini tau Cik Ya. Dia ikutlah cutting, tapi taklah cutting sangat. Tapi kena, dia ada belah kat sini. I pakailah seluar panjang Cik Ya. Lepas tu dia nampak kat sini, I pakailah tutup. Sedap, cikgu beli dekat Muaz. Tak tahu berapa ringgit. Lupa. Sebab masa tu beli campur-campur. Zat. Sekarang pakai baju besar-besar sedap dah tua kan. Maklumlah mak-mak kan. Tak sangka cikgu ada mak-mak 47. Kadang cikgu lupa lah. Semalam mandi, tengoklah kat Comel, tengok muka cikgu, tengok kan. Guys, I dah ada uban 2 helai dekat depan ni. Sebenarnya uban cikgu banyak, tapi jenis cikgu rambut hitam gila. Cikgu rambut hitam lebat tau. Lepas tu cikgu jenis yang uban bukan dekat luar, uban dekat dalam. Sekali selak, tu dia. Tuanya pang kau. Sebab tu kita ni tak cukup masa. Sekarang ni lah nak berjaya. Sekarang ni lah cek duit dek. Kan? Mak nampak 2 helai uban dekat sini, mak dah risau. Ya Allah, aku dah tua ni, aku dah cukup masa ni. Ya Allah, ya Allah. Terus fikir, ya Allah, bacaan anakku pun sebut pun tak betul. Ngaji pun dah serangkap-rangkap macam gitu tau. Terus ingat amalan. Gitu tau. Bila kita dah berumur macam ni. Sebab kita banyak buangkan masa kita dengan mengejar hal dunia. Kadang-kadang kita ni lupa lalai. Acik nak kaya je. Lupa segala bagai. Sekali tengok dekat Comel, ya Allah, aku dah tua. Baru tahu Ufah dah tua. Alah mati. Cik Yat cepat lipat macam ni lah Cik Yat Sini lah Cik Yat Okay. Sebenarnya tak kerti lipat baju kat bawah ni. Pasal korang lah aku korban kat master. Kau korbankan duduk kat bawah. Kalau tak kena Ruby duduk dekat atas apa? Duduk lipat baju dekat atas meja. Rambut je putih, muka awet muda. Cik padu ubah je. Ya, kalau duduk kan, ya Allah. Bila cik tak ada jaga cik ni uban ni kan gatal. Sepatutlah cik cakap. Cik dah lah memang sebelum nak nampak uban susah. Baru ni sekarang ni. Aku baru sekarang ni. Baru dalam tak tahulah baru sedar ke kot. Baru sedar kot. Sebenarnya kan tak pernah nampak uban. Sekali nampak uban kat sini 2 helai. Nampak Cik Ya nasib bola. Lepas tu kan Cik Pa buka rambut Cik Pa. Banyak ni uban aku. Rupanya aku ada uban. Lepas tu Cik Pa ke depan kan rambut Cik Pa kan. Cik Pa panjang sini je. And then Cik Pa selak rambut yang kat depan ni, bawa ke depan. Cik Pa selakkan rambut Cik Pa kat sini. Aduh uban panjang Cik Ya rupanya. Senang nak cabut. Ambil cabut. Kata tak boleh cabut uban kan. Cik Pa kalau makan spaghetti dengan telur goreng sedap ke? Maya sedih kenduri semua makan nan pedas. Selera masing-masing dah Maya. Cik Pa masak dekat tim Cik Pa. Beli pun pernah nampak Cik Pa beli dekat Cik Pa. Oh, terini minggu ni pakai telur kalau makan spaghetti dengan telur goreng. Itu division orang Melayu dengan orang putih makan. Makan spaghetti ada telur. Ramai yang pakai macam kaftan gitu. Dia macam kaftan. Cik tu je lah. Macam kaftan. Gatal hidup. Lepas tu Maya cakap tadi, dia kata spaghetti tu makan gitu je. Itu yang Cik Pa buat tu spaghetti apa Maya? Bolognese Oh, carbonara. Itu spaghetti carbonara. Daging cincang,
beli susu dia satu susu segar untuk pekatkan lagi kuah dia. Pakai pego je, gitu je. Tumis pakai bawang putih. Dah gitu ringkas, anak suka. Tu anak memang suka tu. Banyak fikir untuk masa depan. Keluar je uban kita Cik Pah. Dia fikir satu masalah satu uban keluar. Satu masalah satu uban keluar je ya. Lemak-lemak tu cream je. Itu I buatkan mama kan. Buatkan mama tu yang agaknya Maya tengok tu lah tu. Ni Cik Pah tadi kan bungkuskan diri makan je. Hari ni Cik Pah penat, tak penat lah. Cik Pah okey lah. Sebab Cik Pah tak nak macam duduk sunyi tau. Cik Pah tak nak fikir masalah. Jangan fikir masalah guys, okay? Kita kalau fikir masalah tu takkan selesai. Jangan fokus. Cik Pah selalu cakap, kadang-kadang Cik Pah cerita masalah Cik Pah dengan cikgu, Cik Pah share masalah Cik Pah dengan selalunya Cik Pah akan ada masalah. Lagi satu Cik Pah pesan dengan korang, kita kalau ada masalah, kita jangan cerita dengan orang. Walaupun kawan baik kita sendiri, ataupun walaupun circle-circle yang support kita pun 10 kali pun support circle kita jangan percaya orang. Sejauh mana kita boleh percaya orang? Itu pengalaman Cik Pah lah. Cik Pah sebagai orang tua yang Cik Pah boleh share dengan korang. Cik Pah dah banyak makan asam garam. Ada orang yang nak jatuhkan kita, ada orang yang busuk hati kita. Siapa-siapa pun. Okay, kita sekarang jangan sangat nak jaga hati orang. Sekarang kita jaga hati kita. Tapi kalau dalam kerja je lah, kita jaga hati orang, jaga anak tim, itu je lah. Tapi kalau untuk macam hal-hal macam ini kan, kita jangan fikir masalah. Fikir macam hari ni kita ada masalah tu, kita anggap satu tu. Kalau korang rasa benda tu betul-betul masalah, korang rehat. Korang kena tarik handbrake. Korang rehat sekejap. Jangan tengok handphone macam Cik Pah cakap tadi. Jangan tengok handphone. Jangan chat dengan sesiapa. You just letak handphone tu tepi. Okay, letak tepi dan korang fikir. Korang Instagram korang macam fikirlah solat zikir dan orang yang sepatutnya yang paling bagus untuk korang luahkan perasaan masalah korang tu dengan siapa tahu? Orang yang paling dekat kita adalah suami kita. Suami? Aku tak ada suami. Tunggu cakap suami? Tak ada, I tak ada suami. Okay, Cik Pah bukannya cakap alah pandai lah Cik Pah nak nasihatkan orang. Tak ada, ini adalah pengalaman Cik Pah. Ada orang menyaga. Mungkin masalah korang tu sama dengan Cik Pah, situasi tu sama dengan Cik Pah, tapi Cik Pah boleh share dengan korang macam mana kita nak handle masalah kita tu. Macam mana kita nak handle masalah kita tu. Semua orang akan ada masalah. Okay, kita jangan ada rasa macam masalah tu berat sangat. Kan? Sepatutnya kita kena fikir mungkin sekarang ni adalah tengah trending minyak naik. Trending minyak tengah naik. Korang patut kena pusing macam mana nak cari duit. Guys. Fikirlah. Dah okay. Bang, minyak dah kena naik ni bang. Lah yang kita dah kena dah kena simpan duit. Fikir masalah macam itu. Jangan fikir yang terlalu berat sangat. Okay. Memang betul. Orang tak akan rasa puas hati apa yang kita buat. Kan kita akan rasa sakit hati. Orang tu berjaya kita sakit hati. Orang tu banyak duit kita sakit hati. Semualah sakit hati. Itu perasaan hati tu. Hati tu kita kena bersihkan. Okey? Bukan maksud Cik Pah cakap hati kita korang semua tak bersih. Tak. Maksud Cik Pah macam contoh, Cik Pah tak nak bagi orang lain lah. Cik Pah sebagai seorang leader. Cik Pah cerita sebagai Cik Pah seorang leader okey? Cik Pah cerita pasal seorang leader. Bukan senang untuk handle anak team. Orang semua cakap Cik Pah baik dengan anak team. Cik Pah bestnya, Cik Pah gini gitu. Cik Pah gini, Cik Pah gitu. Ya Allah, korang tahu tak nak handle diorang ni macam mana? Yang seorang ke timur, yang seorang ke selatan, yang seorang ke utara, yang seorang macam ini. Dok aku pergi kat sana, yang kat sini. Yang Cik Pah pergi dok ke sana, yang sini. Yang dok pergi sana, yang kat sini. Kan? Hati mak ni siapa nak jaga? Cik Pah ni kalau boleh belah 10, belah 5. Aku tahu korang sayang aku dalam kurungan. Cik Pah sayang korang. Cik Yah Cik Pah sayang. Siapa lagi? Cik Yah tu Cik Pah sayang dia sebagai sahabat. Cik Pah berkawan dari sahabat. Okay? Tim-tim siapa lagi yang Cik Pah? Liza ada, Aiza ada. Mereka ni, Ani ada. Cik Pah tak kenal lah diorang. Cik Pah tak kenal tapi Cik Pah sayang diorang kadang-kadang lebih daripada diri Cik Pah.
Nak jaga hati diorang bukan senang. Kadang-kadang bila kita nak terlalu sangat menjaga hati perasaan orang, sampai kita terlupa yang kita ni kan dilukai. Siapa jaga hati aku? Tak ada siapa tak jaga hati aku. Gitu kan. Hari ni yang punya masalah kita selesai. Duduk sini. Okey, apa masalah kau? Kau cerita apa? Oh, saya tak puas hati ni Cik Pah gini-gini. Oh, saya tak puas hati ni Cik Pah. Saya tak puas hati. Cuba kita belajarkan diri kita untuk maafkan orang. Kita pun bukan sempurna. Sama juga dengan Cik Pah. Cik Pah pun bukan perfect menjadi seorang team leader. Aku pun tak reti nak jaga hati perasaan kau orang. Kan? Tak reti. Tapi cuba belajar untuk faham you all. Cuba faham perangai orang ni macam mana, perangai orang macam mana. Cik Pah sebenarnya kan nak menjaga je. Cik Pah nak anak-anak tim Cik Pah kaya, sukses, bahagia, ada duit. Itu Cik Pah nak tu. Cik Pah tak nak lah layan-layan macam ini ada masalah, ini ada masalah. Itu yang kita bila bersangkut paut emosi. Berniaga jangan main dengan emosi. Berniaga kita fokus betul-betul pada duit. Kita nak apa? Kita nak bantu ekonomi suami kita. Kita nak naikkan taraf diri kita. Kita nak semua orang pandang kita wow. Kita tak nak lagi orang pandang kita down level bawah. Tak nak. Itu yang patut kita fokus, Cik Pah. Saya nak berjaya Cik Pah macam Cik Pah. Saya ni. Itu yang patut kita fokus. Bukan kita fokus bila ada di antara circle kita yang dah berjaya, kita ada sakit hati, kita ada iri hati. Lalas aku yang kat tengah ni bersalah. Kan? Susah tau nak handle orang tau. Susah. Lebih baik Cik Pah ada anak 10, aku jaga perangai anak-anak aku ni. Gitu. Kau masalah apa nak? Oh, pampers kau basah, pergi tukar. Paling tukar pampers tu. Dah settle masalah satu. Anak yang ni nangis. Apa masalah kau, dik? Nak? Lapor bu. Lapor bagi sumbat susu. Lebih baik kita handle budak daripada handle macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Kan? Maksud Cik Pah bukan senang untuk nak jaga hati orang. Kalau kita kena jaga hati kita dulu. Bersihkan hati kita dulu, jaga hati kita dulu. Okey, kita cuba belajar yang something bila kita berlaku sesuatu tu sebenarnya kan Allah uji kita tau. Allah uji kita dan Allah uji orang tu. Allah nak tengok sejauh mana ujian tu kita kuat tau. Kita kalau tak boleh handle masalah ni, macam mana kita nak dapat hadapi masalah yang besar akan datang. Sekarang ni contoh kita berniaga kan. Kita ada dapat banyak halangan, kita akan dapat banyak cabaran. Inilah orang kata ombak. Bila ombak tu datang, kita kena sebagai seorang yang kena ready. Ombak nak datang. Kalau kita ni seorang mungkin captain, apa get ready, kita nak get ready. Apa ni ombak nak datang ni, lalu lagi berapa meter nak datang ombak ni. Kita kena get ready sebenarnya. Kita kena bersedia, bersiap sedia. Okey, cabaran tu pasti ada. Pasti orang tak akan senang hati dengan kejayaan kita. Pasti ada mulut-mulut yang menyampaikan kita benda itu kita ada masalah, dia lagi bagi masalah kat kita, dia racun kita. Ini adalah dipanggil ujian. Dan Allah telah tengok sejauh mana you kuat dengan ujian tu. Macam mana you handle masalah tu. Allah akan kata, macam mana aku nak kasih kau yang besar, yang lagi baik untuk kau. Sedangkan yang ini pun kau tak boleh handle. Sedangkan yang ini pun aku uji kau pun kau dah lembik. You kena ingat, bila you all menjadi seorang bisnes, kalau you all betul-betul nak berjaya, harungi benda tu. Macam mana esok satu hari you all nak jadi stokis, you all nak handle tim-tim staff kau orang. Lagi emo weh. Lagi emo, yang staff macam dia punya perangai, yang staff ni tak kerja datang, dah kerja tak datang, yang datang lambat, yang melawan cakap bos. Sedangkan kita ni dalam satu circle, kita berniaga ni pun kita yang kecil pun tak besar pun mana, tapi kita mudah tersentuh, tak boleh ditegur, sentak. Itulah yang kita kena belajar daripada sekarang. Okay? Kita kena belajar daripada sekarang dan kita kena terima. Kenapa benda ni boleh jadi? Aku patut kena betulkan. Okay, dekat part mana aku kena betulkan? Dan mengadulah kepada orang yang betul. Mengadukan masalah kita kepada orang yang dekat dengan kita pun kadang-kadang kita tak boleh percaya. Tapi orang yang paling betul yang boleh mendengar masalah kita adalah pasangan kita. Yang tidur sepantal dengan kita. Kan, dengan suami kita. Suami kita boleh faham masalah kita. So, cuba share dengan dia dan minta pendapat dia. Betul Cik Pah cakap. Orang yang paling rapat yang boleh mendengar masalah kita adalah pasangan kita.
luahkan. Walaupun dia tidak boleh selesaikan masalah kita, tapi kita luahkan benda tu pada dia, dan perlahan demi perlahan kita perbetulkan, dan kita kena accept, kena terima. Ya Allah, kau berikanlah aku kekuatan supaya aku boleh terima maafkan seseorang ini. Terima benda tu. Sebab ini Allah uji. Macam orang hilang slipper dekat masjid. Ingat slipper tu hilang dekat masjid suka-suka. Betul tak? Betul tak cikgu cakap? Ingat orang pergi yang solat, yang sembahyang Jumaat tu kadang-kadang ada yang slipper hilang kan? Betul tak? Kalau mak mana slipper aku? Kan contoh. Okay? Ini sebab ini pernah terjadi dekat Mekah masa cikgu buat umrah. Mana kasut ni, mana kasut dah. Ada orang ramai hilang kasut kan? Sebenarnya Allah uji kita. Okay? Kenapa kita nak marahkan? Oh, bodoh lah orang tu. Kenapa lah? Apa? Menyusahkan aku lah. Kita pun marah lah dekat orang tu. Slipper kita hilang, contoh. Okay? Slipper kita hilang. Sebenarnya slipper tu hilang, orang itu pun diuji. Dan kita pun diuji. Sama-sama. Ujian tu dapat daripada mana? Allah yang uji. Jadi kita kalau marah seseorang tu, kita marah Allah tau. Faham tak anak-anak? Anak-anakku sayang, Cik Pa yang Cik Pa kasihi, ejen-ejen Cik Pa yang Cik Pa kasihi, dunia akhirat, sayang kamu semua kerana Allah. Okay? Cik Pa sayang semua kerana Allah. Okay? Bukan kerana terpaksa, bukan dengan cakap orang, bukan kena hasutan. No, saya dah tua. Cik Pa dah tua. Cik Pa nak terus buat kebaikan. Walaupun Cik Pa pura-pura nak buat baik ke apa. Oh, hantarlah dia. Dia bukan kita, kita bukan dia. Okay? So you kena terima. You kena terima, maafkan, lapangkan dada. Lapangkan dada, terima. Okay, rupanya Allah uji aku ni. Orang yang hilang slipper tu diuji oleh Allah. Dan kita pun, orang tu, okay, kau ambil lah slipper orang ni. Betul dia curi slipper orang tu. Dia dah dapat dosa dah. Betul Allah uji hati dia. Yang kita ni tengok mana lah slipper aku, bodoh lah, slipper aku hilang lah. Kita marah siapa sebenarnya, Dik? Faham tak? Sama juga kita dalam tim. Sama juga kita dalam circle. Sama juga kita dalam berniaga. Kita jangan marah orang. Kita ni, selagi kita berniaga, kita kena berbaik-baik dengan semua orang. Semua orang, sebab kita berniaga. Orang-orang ni lah yang akan support kita. Orang-orang ni akan support kita. Dia support kita berniaga tau. Kadang-kadang kita berbual dengan seseorang tu yang kita tak kenal, ataupun mungkin abang kita siapa kan. Orang tu kan nanti sibuk lah, dia sibuk, dia tak tahu siapa. Sebaliknya, nanti orang ni dia akan stop. Dia akan stop tau. Orang ni, hamba Allah ni kan, dia akan stop tau. Oh, orang ni rupanya berniaga lah. Rupanya berniaga. Hebat je berniaga. Banyak simpanan dia duit rupanya. Banyak result. Tiba-tiba orang tu pun terpengaruh dengan orang ni. Betul tak? Sebaliknya dia nak daripada tak suka, dia jadi suka. Dia follow pelan-pelan tau. Mungkin bukan benda tu cepat berlaku lah. Mungkin benda tu berlaku lambat sikit lah, berbulan-bulan. Tapi dia dah ada followers. Dia jadi stop. Dia tengok orang ni berjaya. Aku nak jadikan orang ni sebagai inspirasi lah. Ya Allah, tak baik aku bersangka buruk dekat orang ni. Yang orang ni cerita lain. Betul tak? You all sedang buatkan free marketing you. Maya guna FB Mami. Habis Cik Pa nanti berjaya pecah 1K, Cik Pa pesan beli iPhone dan duit FRA. InsyaAllah. Okay? Maya, janji dengan Cik Pa. Okay? So kalau kita buat sesuatu bisnes, fikir satu apa yang kita nak beli, apa yang kita hajati, kita kena buat lah. Macam guru Cik Pa pesan, dia kata kenapa orang-orang yang kaya, orang-orang yang dah berjaya ni, diorang buat bisnes, diorang akan tukar kereta, diorang akan beli rumah. Okay? Sebab diorang belajar push diri diorang untuk komitmen. Bila diorang katakan contoh kan, diorang beli kereta, contoh diorang beli rumah kan, komitmen tu dah ada tau. Komitmen tu dah ada. Dia akan rasa macam kena push. Tak boleh lah, aku kena buat bisnes ni lah. Kalau aku tak buat bisnes, kalau aku stop, matilah aku. Aku ada komitmen, aku nak bayar ni, aku nak bayar. Push diri sendiri. Itu adalah bagi tekanan pada diri kita sendiri. So Cik Pa belajar sesuatu daripada guru Cik Pa juga. Kenapa kita kena ada sesuatu yang yelah, kita pun lagi satu sebab win. Salah satu win. Okay, kita win, kita buat bisnes ni, kita berjaya, kita nak ada reward untuk diri kita sendiri. Tapi sebalik reward yang kita dapat tu, kita kena commit. Kita ada kena committed, kena commit. Maksudnya macam tu. Okay. Hai Aisyah. Okay. So korang janganlah kecil hati apa yang Cik Pa cakap ni. Sebab
Cik Pa sayang dengan semua orang. Cik Pa sayang. Semua Cik Pa sayang. Sebab Cik Pa kena menjadikan seorang team leader yang contoh, yang baik kepada anak-anak team Cik Pa. Kalau orang ni cerita pasal orang ni, Cik Pa tak boleh accept. Cik Pa cakap, Cik Pa boleh menasihati, Cik Pa tak boleh menghasut. Cuma kalau Cik Pa cakap macam ini je, Cik Pa kecil hati, Cik Pa rasa tak apalah, Cik Pa pujuklah hati Cik Pa dah maafkan dia. Itu je. Untuk memburukkan lagi keadaan, tak boleh. Cik Pa kena sambungkan lagi silaturahmi orang tu. Macam contoh, Cik Pa cakap baru-baru ni, kalau Cik Pa blok orang, sebab apa Cik Pa blok? Cik Pa blok sebab Cik Pa tak nak apabila Cik Pa nampak dia mula up status, okey, di media sosial yang tidak baik dari segi tentang Cik Pa ataupun di circle-circle Cik Pa, anak-anak tim Cik Pa ke, kawan-kawan dia ke, atau dia buruk cerita pasal hal orang, Cik Pa tak nak bersubahat. Cik Pa tak nak bersubahat. Dia dah taklah. Okey, Cik Pa bukan putus silaturahim. Tak, Cik Pa mula-mula kalau nak blok, Cik Pa akan fikir 10, 50, 30 kali Cik Pa fikir. Cik Pa fikir. Cik Pa fikir kalau orang tu rasa dia boleh merosakkan emosi Cik Pa, kalau dia mengganggu emosi Cik Pa, sedangkan Cik Pa ni nak berniaga, Cik Pa nak berjaya, Cik Pa tak nak fikir dia punya ni attitude dia, Cik Pa tak nak fikir. So Cik Pa kena jauhkan diri Cik Pa, jauhkan benda-benda aura-aura yang macam ni. Bukan Cik Pa cakap dia tak baik, no, Cik Pa bukan tak cakap tak baik, tapi kalau boleh Cik Pa tak nak terjebak. Okey, Cik Pa tak nak terjebak. Okey, Cik Pa ada juga artis-artis favourite Cik Pa, idola-idola yang Cik Pa, kebanyakan artis lah. Okey, ada artis-artis yang Cik Pa rasa, oh aku tak patut nak tengok benda ni lah, tak senonoh lah, aku kena block, aku kena jauh. Bukan aku tak suka dia, aku tak nak aku terikut, dan aku tak nak aku terjebak, dan aku tak nak terjebak. Gitu je Cik Pa akui. Cik Pa benda yang tak elok, benda yang macam ada juga yang idola-idola yang Cik Pa inspirasi gila dengan dia, tapi ada konten-konten dia yang melibatkan mengaibkan orang, buat marketing terlalu over kan. Cik Pa tak follow tau. Cik Pa memang tak ikut benda-benda macam tu. Serius, taklah Cik Pa tak ikut. Cik Pa ambil yang benda yang baik-baik. Okey, kita follow dekat follow Facebook tu, baik mana-mana pun media sosial, kita kalau nak follow, kita jadikan orang tu inspirasi, kita follow orang tu yang boleh bawa akhlak yang baik untuk kita. Hati kita, diri kita, ni aku boleh buat contoh lah, orang ni aku boleh buatkan inspirasi, aku nak follow dia lah, follow. Okey, tapi benda yang tak baik, cara marketing dia tak baik, konten dia yang suka maki-maki, suka mengaibkan orang, suka jatuh sebut, buat live ke buat apa, sebut nama orang tu dan mengaibkan orang itu, Cik Pa memang tak follow. Memang tak follow. So far, Cik Pa kalau buat live, kalau buruk orang mana pun, Cik Pa tak pernah sebut nama orang tu. Sebab benda tu secara umum semua berlaku kan. Jadi Cik Pa tak pernah sebut nama orang tu. Dan tak ada keburukan pun yang Cik Pa nak kena cerita keburukan orang. Apa je nak cerita keburukan orang? Dan orang tak ada buruk. Orang tu tak ada buruknya. Contoh orang tu tak ada buruknya. Apa cerita nak share dengan orang kan? Contoh macam gitu. So siapa yang Cik Pa rasa kalau you all sepatutnya benda-benda sebab apa? Bila kita up di media sosial atau kita buat konten yang tidak baik, sebab Cik Pa pernah kena satu ketika dulu, ini masa Cik Pa tak ada lagi yang belajar lah, Cik Pa tak ada buat kelas ilmu, Cik Pa terlepas. Cik Pa akui benda ni kesilapan besar pada Cik Pa. Cik Pa ada kawan dengan seorang sahabat Cik Pa, di masa tu kawan Cik Pa dah berhijab. Dan Cik Pa masa tu pun belum berhijab lagi. Cik Pa belum berhijab. Cik Pa pernah up status dan dia tak berhijab. Okey, dan sedangkan masa tu dia dah pakai tudung. Jadi jahil ni Cik Pa kan, Cik Pa terlepas pandang. Benda ni Cik Pa terlepas pandang. Bukan Cik Pa sengaja, lila taklah, Cik Pa bukan sengaja. Benda ni dah lama lah, bertahun berlaku lah. Dan Cik Pa up status di Facebook dan dia bergaduh tau dengan suami dia. Suami dia marah dan suami dia cakap Cik Pa tak baik lah. Dia kata Cik Pa ni lah, Cik Pa tu lah, Cik Pa sengaja nak sakitkan hati isteri dia. Cik Pa macam ni cerita dia macam sekian-sekian. So dia cerita dengan orang lain, dia kata laki aku tak kasi kawan dengan Cik Pa. Dia kata Cik Pa ni gini gitu. Okey lah, kalau dia direct jumpa dengan Cik Pa, dia bagi tahu dengan Cik Pa, direct, indirect dengan Cik Pa, Cik Pa akui, Cik Pa minta maaf. Cik Pa senang je minta maaf dengan orang. Senangnya orang ni kalau kita buat salah, kita salah ke tak salah, minta je maaf. Senang je. Minta je maaf. Minta maaf kat dia, gini lah. So selepas tu dia tak contact Cik Pa. Sampai bila-bila dia tak contact Cik Pa. So Cik Pa, kesilapan Cik Pa dah up dekat status tu mengaibkan orang. Tahu tak? Cik Pa mengaibkan orang. Dan
ada orang yang menyampaikan dengan Cik Pa. Dia kata, kau tahu tak kenapa simpulan macam ni? Dia cakap, kenapa apa salah aku? Cik Pa cakap kan, Cik Pa tak tahu salah Cik Pa. Cik Pa tak tahu benda tu ni. Dia kata, kau pernah buat macam ni yang dekat up status gitulah. Oh ya ke? So Cik Pa balik cari benda tu. Cik Pa tak dapat jumpa dia dan dia dah blockkan Cik Pa. I hope dia dah delete lah gambar tu kan. Cik Pa hope dia dah delete. So sampai dah bertahun-tahun lah sekarang, Cik Pa tak pernah jumpa dia. Okay. Dan baru-baru ni ada jumpa dia juga. Ada jumpa dah, kami dah baik semula lah. Dan kita tak ungkit baliklah cerita tu. So itulah kesilapan Cik Pa. Bila Cik Pa tahu, itu Cik Pa belajar. Itu yang Cik Pa belajar. So dari situlah Cik Pa cakap, media sosial bukan tempat kita untuk menjatuhkan orang, mengaibkan orang, keluarkan konten-konten yang tak baik. Yang boleh bukan kita nak sindir orang ke apa ke kan, tak baik tu. Jadi kadang-kadang ada orang lain terasa. Ada orang lain terasa sebab dia akan jadi satu platform. Selagi hari ini 1,000 orang like, besok 2,000 orang like, 3,000 orang like, 4,000 orang like. Selagi orang banyak like, kita tengah buat free jariah kat situ. Okay? Selagi banyak orang like, selagi itulah kita punya pahala dosa jariah kita berjalan. Itu dah Ustaz tadi yang cakap lah. Cik Pa ambil konten ni dan Cik Pa share daripada video tu, dan Cik Pa sangat cakap, betul, memang betul. Cik Pa ini pun belajar daripada Cik Pa pun. Cik Pa rasa selagi orang like, selagi tu like, kita punya dosa sedang berjalan. So siapa pada korang yang ada up status tentang benda-benda yang kita boleh menyakitkan hati orang, yang boleh melukakan hati orang, tak apalah, kita simpan dalam sini. Kita tak perlu share kat media sosial. Kalau kita nak benci seseorang, kita benci seorang sahaja. Kita jangan ajak orang. Nanti kita punya dosa kita makin bertambah-tambah. Segala apa yang kita nak buat kerja pun kan, Allah tak mudahkan kerja kita nanti. Betul Cik Pa cakap. Ada je dia punya sangka dia, ada dia punya roadblock dia. Itulah hati tak tenang. Benda yang paling mahal dalam dunia ni adalah apabila kita ada duit, semua duit kita barang kita boleh beli, tapi satu je kita tak boleh beli adalah ketenangan. Tu kita tak boleh beli. Nyawa, ketenangan, itu kan. Sebab tu untuk peringatan diri Cik Pa juga. Kalau Cik Pa buat live ni, Cik Pa banyak dapat nasihat daripada pasangan Cik Pa. Okay. Sebab tu Cik Pa suka bercerita dengan pasangan Cik Pa. Cik Pa cerita masalah Cik Pa macam ni. Dia selalu menasihatkan Cik Pa yang baik-baik. Tak apa Cik Pa, maafkan orang. So Cik Pa fikir Cik Pa sedang berniaga. Kalau Cik Pa tak maafkan orang, nanti kita akan dapat banyak kesulitan dekat situ. Apa perniagaan, apa bisnes, kita banyak. Kadang-kadang Allah tu akan uji kita nanti kan. Kita tak suka buat ni, nanti masalah rumah tangga, masalah duit, masalah anak. Dia sangka dia tu akan datang tau. Itu Cik Pa cakap, ketenangan. Sebenarnya kita ni tak boleh beli dengan ketenangan. Apa yang kita hendak dalam dunia ni adalah ketenangan. Ketenangan tu lah susah kita nak cari. Jadi bila kita nak cari ketenangan tu, senang dia dengan cara mudah. Sebelum tidur, kita maafkan dengan semua orang. Kita takut apabila kita ada penyakit hati dekat sini, kita takut ada pada satu hari nanti Allah akan tarik segala apa pahala-pahala kita dan kebaikan kita yang kita dah buat dekat orang. Allah akan tarik. Once kalau kita ada rasa mengungkit dengan orang. Oh, aku dah tolong kau ni, aku dah tolong kau ni, aku dah, dulu kau susah aku tolong kau, dulu kau tak ada apa-apa pun lah. Sejak kau berbisnes dengan Cik Pa yang tolong kau. Cik Pa mengagung-agungkan diri Cik Pa lah kononnya. Contoh. Okay, contoh. So bila Cik Pa rasa menyakiti hati dia dan Cik Pa mengungkit, once Cik Pa mengungkit, segala apa yang Cik Pa buat kebaikan kepada orang ataupun siapa-siapa hilang begitu saja. So Cik Pa tak nak benda tu hilang. Penat Cik Pa cari. Penat kita nak cari pahala ni kan sebenarnya. Pahala tak susah nak cari. You all ketawa pun satu pahala juga. Betul tak? So benda ni hope kita sama-sama sharing lah kan. Cik Pa ingatkan kau orang,
So Cik Pa pun belajar sesuatu pada diri Cik Pa, sentiasa bersabar, sentiasa jadi yang baik buat kebaikan kepada orang. Biarlah 10 kali orang nak buat kita pun macam mana pun, kita tetap sabar, kita tetap baik dengan orang, kita tetap SMS orang, kita tetap WhatsApp dengan orang. Walaupun kita block orang tu pun, block pula, kita block orang tu, tapi kita tak block dia dekat sini, kita boleh berkomunikasi dengan dia, kita WhatsApp lah dengan dia, tanyalah khabar dia. Walaupun dia tak suka kita, sekurang-kurangnya hati kita puas. Walau dia tak reply pun, is okay. But kalau orang kata sampaikan dengan kita, itulah kau block dia, kau tak WhatsApp dengan dia, kau tak tanya khabar dia. Aku ada WhatsApp dia lah, Nani aku ada WhatsApp dia. So kita ada bukti. Betul tak? Terus buat baik dengan orang, bukan kita nak jadi macam ustazah sangat. Bukan kita nak jadi yang betul-betul. Siapa yang tak nak jadi baik? Korang nak jadi baik tak? Orang nak jadi baik tak? Ada ke orang yang dalam ni yang jadi tak baik? Kita kan nak hidup dalam dunia kan, kita nak buat lagi baik, lagi baik, lagi baik. So kita buatlah kebaikan. Bila kita nak buat bisnes, hati kita tenang. Hari-hari Allah hantarkan kita customer. Hari-hari ada orang nak beli barang kita. Itulah yang Allah tolong kita pula. Faham tak? Boleh je Pak. Oh, nama Maya Aini Kasim ni? Maya ni tukar. Okay, korang faham tak? So Cik Pa tak nak lah dia di antara kalau kita bisnes ni kan, ada yang kita bermusuh, ada kita yang tak puas hati. Kalau orang tu lebih berjaya, anggaplah itu adalah rezeki dia, hasil usaha dia. Yang kita ni teruskan buat. Aku nak berjaya macam si fulan lah, aku nak berjaya macam si fulan lah. Jadikan dia tu sebagai inspirasi. Jangan jadi benda tu sebagai seseorang tu inspirasi yang tak sihat. Jadi benda tu bagi satu yang aku kena challenge dia. Sepatutnya kita kena tunjuk. Kalau kita buat bisnes macam UOS ni semua kan, aku nak tunjuklah dengan Cik Pa, aku nak jadikan seorang yang team leader yang bagus, yang committed dalam kelas, yang restock kalau barang stok aku habis, akulah orang yang pertama nak tunjuk dengan Cik Pa, aku stok dah habis Cik Pa, stok dah habis. Aku nak senangkan hati Cik Pa banyak tolong aku. Kan? Tapi aku nak gembirakan hati Cik Pa lah, nak flash stok cepat-cepat lah, order dengan Cik Pa lah. Mungkin macam gitu korang boleh buat plan. Contoh. Kau mami. Tahu Maya. Okay, jangan kecil hati. Cik Pa cakap benda yang betul. Okay, anggap Cik Pa sebagai kakak, anggap Cik Pa sebagai sebagai mungkin kalau orang kat sini ada anak-anak, mungkin umur Cik Pa 47, mungkin yang ada yang kat sini yang menjaga umur 26. Okey, sama anak bayi Cik Pa, mungkin ada yang 30 lebih kan. Umur Cik Pa dah 47. Lagi 3 tahun I dah 50. Gitu. Uban dah keluar ni. Maya ingat Cik Pa pesan pada usahawan LPM ke RP, jaga adab. Okay, good. Okay, very good. So itulah kita kena jaga adab lah. Jaga adab. Kita bukannya kita tak baik dalam dunia ni. Mana ada yang dalam dunia ni orang yang baik-baik sangat. Adalah baik dia, tapi macam kalau Cik Pa ni buat sayang orang kerana Allah, buat tolong orang kerana Allah. Buat kerana Allah. Ingat, lama-lama kita ikhlas. Lama-lama kita ikhlas dengan orang. Buat kerana ikhlas tu, hati tu ikhlas. Buat sesuatu tu, hati tu ikhlas. Jangan ungkit-ungkit. Stop lah, yang udah tu udah. Yang lepas tu lepas. Okay, yang lepas tu lepas. Cuba duduk dekat sejadah tu lama-lama kan. Cuba fikir, cuba kita flashback balik. Okay, kalau Allah tu uji kita sakit hati ni, sakitnya aku di sini tu. Okay, sakit hati tu kan, kalau sakitnya hati tu kan, selagi mana kuat sakit tu, okay, selagi mana kuat sakit tu, itulah sebenarnya Allah nak ampunkan segala dosa-dosa kita. Dia nak angkatkan darjat kita. Dia sedang angkatkan darjat kita. So korang kena ingat tu. Okay, dia nak ampunkan kita, dia nak maafkan kita yang apa-apa tu orang cakap, dosa-dosa kita yang lama-lama tu, dia nak maafkan kita. So dia hantarkan dan diujikan begini. Dia nak bagi kita pahala banyak tu sebenarnya. So kita kena sabar. So itu pun Cik Pa belajar sesuatu juga. Okay, so benda yang baik tu, mana yang baik kita belajar lah. Benda yang tak baik tu janganlah ikut. Korang janganlah ikut. Kan Maya, nak jadi leader bukan senang Maya.
Okay, kita berniaga, kita nak jadi leader, kita jangan show-show sendiri kan. Tolong orang, bantu orang. Apa masalah tim, apa masalah dia ni, apa masalah ni. Jangan kita memporak-perandakan hidup mereka. Jangan, tak bagus. Tak bagus dik. Tak bagus, itu semua tak bagus. Cikgu cakap dengan korang itu semua buruk. Benda yang buruk-buruk tu janganlah ikut. Okay, jangan ikut benda yang buruk-buruk. Okay, benda yang boleh jadi inspirasi tu ambil, tulis. Okay, setkan apa impian korang. Kalau tak boleh, tak nak cari duit, macam mana jalan ni? Okay, buat bisnes. Buat bisnes apa? Carilah barang, cari barang produk yang kita boleh jual, yang tak ada dekat pasaran, yang senang nak jual. Tak payah lagi nak cakap banyak-banyak, kita dah boleh jual. So ni yang bisnes yang Cik Pa buat, iaitu Efari Fabric Perfume. Itulah bisnes satu-satunya produk Cik Pa yang Cik Pa keluarkan, produk daripada Groby yang kekal sampai sekarang ni, hari ini. Syukur Alhamdulillah, dengan berkat bisnes yang Cik Pa berkongsi rezeki dengan orang ni, Efari Fabric Perfume dah viral dah satu Malaysia. Dah viral dah satu Malaysia. So ramai yang suri rumah, yang macam Cik Pa yang duduk kat rumah ni sekarang ni, yang duduk dekat rumah, duit boleh masuk. Duit boleh masuk. Macam mana cara dia nak cari buat duit? Itu yang sepatutnya kita kena fikir. Janganlah kita fikir pasal hal orang. Buat apa kita nak cerita pasal orang? Kita tak berjaya macam itu nanti hidup kita. Kita jangan jadi macam orang tu juga. Orang tu dah macam gitu, tapi kita janganlah jadi orang tu macam tu juga. Jangan. Kan? Sekarang ni korang dah tahap level yang suri rumah yang boleh ada duit. Belas tu. Duduk kat rumah duit berkepuk-kepuk gitu. Tak nak ke? Tak nak ke guys? Yours dah lipat-lipat ni. Lepas tu korang spray lah dengan Efari Fabric Perfume. Cik Pa tunjuk contoh ni. Sekejap Cik Pa ambil Efari Fabric Perfume. Efari Cik Pa dah habis. Efari Cik Pa dah habis dah. Okay, so ni Efari. Selepas you all lipat baju, you all spray Okay, spray kat sini. Spray macam ni je. Kalau satu ni, ni. Diorang cakap dengan Cik Pa, Cik Pa pakai ni kecil je. Sedapnya. Sedap. Sedap. Okay ni. Okay, selepas baju kering, you all lipat. Spray, bukan selai-selai spray. Spray dekat tepi ni. Okay, sepanjang tepi ni you all spray. Spray kat tepi ni dan tepi ni. Sedapnya. Yang ni apa? Dirose Okay, yang ni dirose. Yang Cik Pa pakai dirose. Okay, yang ni dirose. So you all spray semasa baju kering. Okay, spray dekat sini dan tepi dekat sini. So you all boleh simpan dekat dalam wardrobe you all. Boleh tahan berapa hari Cik Pa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pun boleh. Baju ni memang wangi gila. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh. Okay, so siapa yang nak jadi agent, siapa yang nak cari side income, okay, siapa yang menonton live Cik Pa ni daripada awal sampai akhir, kalau you all nak nak ubah hidup, nak cari income, nak bantu suami, okay, nak duit tepi-tepi. So ini adalah salah satu bisnes yang Cik Pa buat, iaitu buat jual share bau dobi. Ni rahsia dobi terbongkar. Okay, ini rahsia dobi terbongkar. Jangan nampak keuntungan dia sikit, sebenarnya banyak. Sebenarnya keuntungan jual Efari Fabric Perfume ni, you all tahu tak? 50% tau. 50% keuntungan you all. 50%. Macam mana nak dapat 50%? Kalau 50% tu maknanya keuntungan separuh daripada Efari. Separuh keuntungan daripada Efari. Sebab tu AJ Efari kaya. Sebab tu AJ Efari kaya. Siapa cakap betul ni? Okay, so kalau nak tahu, ada orang cakap dengan Cik Pa, dia kata keuntungan dia kecil. Kalau korang ambil sikit, kecil lah untung profit yang korang dapat. Okay, kalau korang ambil banyak, okay, dan banyak dia tu macam mana korang nak buat, itu yang sepatutnya korang belajar. Okay, jangan ambil risiko sekiranya nak buat bisnes tu nak untung besar. Contoh macam ni, okay, katakan you all nak buka stokis atau apa. Okay, mungkin Cik Pa kata, okay, nak buka stokis mesti ada 3,000. Okay, you all ada 3,000. Ataupun nak buka stokis mesti Cik Pa belum ada buka stokis lagi. Kalau nak buka stokis 1,500. Semua orang ada duit. Semua orang ada duit 1,500. Betul tak? Kan, nak mulakan bisnes Efari Fabric Perfume sebab branding kan. Okay, bukan Cik Pa tak kasih untuk korang buka bisnes yang besar dulu. Maksud Cik Pa buka stokis atau master stokis, bukan tak boleh. Boleh.
Okay, untuk master stokis kita, you all kena ada dalam tak silap Cik Pa 5,000 lebih starting, 5,000 lebih buka stokis. Okay, buka stokis 5,000 lebih, dia ada second level. Okay, yang itu keuntungan you all boleh untung sampai 2,500. Okay, sampai 2,500 sebulan. Sebulan 2,500 keuntungan bersih. Tapi Cik Pa tak nak ajar sampai tak macam itu. Okay, tak perlu untuk buka yang benda besar. Nak jadi pandai dulu, belajar daripada bawah. Jadi dropship kita pun boleh, dengan bermula dengan RM180 pun boleh. So korang siapa yang nak berniaga, kalau korang betul-betul nak berniaga, nak jadi Efari Baby Perfume ni, so you all boleh contact dengan ejen Cik Pa dekat bawah ni. Cik Pa ada ejen Cik Pa macam Liza ni kan, yang tadi tu, yang ada you all nampak link-link tu. Korang itu adalah tim HQ Efari. Okay, itu adalah tim kita. So korang join dengan dorang, website dengan dorang, macam mana nak sign up untuk jadi ejen. Kelas, bahan-bahan material, segala apa, poster-poster, video-video, testimoni semua kita sediakan. Itu adalah bahan-bahan untuk you all buat marketing. Okay, so guidance, kita akan guide you, full guidance daripada Cik Pa. Cik Pa akan guide you all macam mana nak bermula duit tu daripada RM10 nak pergi 100, nak pergi 200, 300, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000 sampailah RM10,000. Macam mana? Mulakan daripada bawah. Cik Pa tak nak you all mula daripada atas dulu. Kita berniaga yang kecil-kecil ni dulu, yang kat bawah dulu kat rumah. Yang kat rumah ni macam Cik Pa, kita still lagi boleh buat berniaga, cari duit. Okay, so itu saja. Terima kasih live yang all join dengan Cik Pa. Yang benda baik itu semua datang daripada Allah, yang tak baik itu daripada Cik Pa. So Cik Pa minta maaf kalau sekiranya ada yang korang rasa macam ada bahasa Cik Pa yang kurang menyenangkan. Kalau korang rasa Cik Pa tersentuh lah Cik Pa cakap dengan saya macam ni. So Cik Pa tak terniat langsung untuk nak kecilkan hati korang dan mana-mana pihak. Cik Pa tak terniat. Cik Pa sayang korang kerana Allah Ta'ala. Cik Pa sayang dengan anak-anak ejen Cik Pa. Cik Pa jujur dengan ikhlas hati yang dalam. Cik Pa tak ada bermusuh. Cik Pa macam mana pun, ada yang cakap Cik Pa dekat belakang, ada yang cakap jangan buatlah bisnes Efari, buatlah bisnes lain. Cik Pa sebenarnya orang yang cakap macam itu kan, Cik Pa dah lama maafkan. Cik Pa tak pernah rasa macam Cik Pa rasa Cik Pa kecil hati ke tidak. Tidak, Cik Pa tak pernah rasa kecil hati. Yang nak berjaya, yang nak sukses adalah dia. Kan, bukan Cik Pa. Cik Pa ni sebagai perantara je. Bila Cik Pa, orang berniaga dengan Cik Pa, orang sign up jadi ejen dengan Cik Pa. Tugas Cik Pa adalah salah satu amanah daripada Allah untuk ajar dan bantu orang. Bantu orang tu sampai orang tu berjaya. Kalau orang tu tak berjaya, jangan salah Cik Pa. Bukan salah Cik Pa, salah orang tu. Orang tu yang tak nak ikut. Cik Pa dah buat, tapi orang tu yang tak buat, bukan jangan salah Cik Pa. Cik Pa dah buat yang terbaik. Okay, Cik Pa dah bantu. Cik Pa bersyukur kerana Allah banyak hantarkan Cik Pa orang yang baik-baik di keliling Cik Pa. Ramai ejen Cik Pa yang banyak support Cik Pa, banyak yang bagi sokongan pada Cik Pa, ramai yang ada setia bersama dengan Cik Pa. Alhamdulillah, orang ni semua baik-baik dengan Cik Pa. Cik Pa nak cakap orang ni tak baik, orang ni tak baik, orang ni baik, orang ni baik, Cik Pa tak cukup masa. Cik Pa tak cukup masa nak tahu pasal orang tu punya attitude. Tak. Tapi kalau orang tu ada masalah kewangan, nak ubah hidup, nak cari duit, okay, macam mana nak buat duit, itu Cik Pa boleh settlekan. Itu Cik Pa boleh tolong. Biar suara Cik Pa, biar tenaga Cik Pa, sampai Cik Pa tak ada suara, Cik Pa tolong orang tu sampai berjaya. Tapi nak menjatuhkan orang, nak membantu orang, ajak Cik Pa berkumpul dengan orang, Cik Pa bukan itu, bukan jenis Cik Pa. Itu bukan jenis Cik Pa. Cik Pa harap tak ada benda-benda ni dalam circle Efari. Cik Pa kena terus buat benda yang baik-baik sebab Cik Pa adalah seorang ikon. Okay, Cik Pa adalah seorang yang orang lain inspirasi dengan cara kita kan, jadi ikon. Jadi kita kena buat yang baik-baik. Bukan kena nak buat acah-acah baik tau. Tak. Kena baik tu, kebaikan tu kena ada ikhlas daripada hati yang dalam. Okay, kena tolong orang tu, kita nak tolong orang tu kena ikhlas daripada hati dalam. Hanya kita saja yang tahu. Hanya kita saja yang tahu. Kita ikhlas dengan tak ikhlas dengan orang. Kita bantu orang tu betul-betul ikhlas ke tak ikhlas. Kalau orang tu, kita bantu orang tu ikhlas, orang tu menjadi, orang tu berjaya, bermakna kita ikhlas. Orang tu berjaya kan, kita ikhlas dengan orang tu. Okay, so harap kita Cik Pa doa yang baik-baik untuk anak-anak tim Cik Pa, untuk anak-anak murid Cik Pa. Cik Pa doakan baik-baik untuk mereka. Semoga segala urusan bisnes yang diorang buat, okay, Allah memudahkan setiap hari. Tidak pernah lepas doa Cik Pa
mulut Cik Pa, aliu Cik Pa mendoakan anak-anak tim Cik Pa semoga diorang berjaya, semoga diorang sukses. Memang itulah janji Cik Pa. Sebelum Cik Pa kaya, biar kita kayakan orang lain dulu. Sebab kita automatik akan kaya, kita automatik akan senang. Jadi kita nak baik, kita nak tenang, kita nak kaya, kita tolong orang dulu. So itulah janji Cik Pa kepada, setelah Cik Pa rasa sekarang ni Cik Pa buat bisnes, Cik Pa dah berjaya kan. Bukan dah berjaya dari atas, tapi Alhamdulillah Cik Pa dalam zon yang orang kata selesa. Cik Pa sangat selesa, tak ada masalah hutang, surat-surat rumah, surat kereta, surat kredit kad tak ada sampai lagi. So Cik Pa dah tahap macam tak ada surat-surat yang sampai. Cik Pa takut bila surat sampai tak boleh bayar hutang. Jadi syukur Alhamdulillah, dan tiba masa ni sekarang ni Cik Pa kena bantu orang. So terima kasih semua. Cik Pa mohon maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Okay, korang semua buat yang baik-baik untuk orang, untuk semua orang. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.